Tetapi Israiliyat ni kalau kita kalau Israel ucapan-ucapan daripada Bani Israel, ya, kalaulah ia bertepatan dengan Al-Quran dan bertepatan dengan hadis Nabi dan Nabi endorse, Nabi mengiktiraf Bani Israel punya cerita ataupun sebagainya, Israiliyat, maka dibolehkan. Ya, adapun kalau contohnya kalau bab Israiliyat ni, ya, dia bertentangan dengan usul agama, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka memang tak boleh tu, tak boleh langsung. Apatah lagi hadis-hadis Nabi SAW. Nah, baik, kita tengok tuan-tuan. Ta'rif bagi hadis sahih. Tuan-tuan, dia sekali kita akan pergi, walaupun muka surat yang kita akan bahas ni tuan-tuan dalam 56, 57 dan 59 dan 60 lah. Lebih kurang macam itulah. Dan 61 dalam beberapa muka surat saya. Tapi pembincangan ni saya kira mungkin kita akan pergi sederhana dalam. Taklah dalam sangat. Tapi sederhana dalam. Kan? Kita pergi sikit perbincangan ulama. Kalau ada pensel dan pen, bolehlah tulis tepi-tepi tu sikit. Maklumat-maklumat tu. Kerana kita akan bincang sedikit sederhana dalam. Tak dalam sangat. Macam itulah. Ya, sederhana je. Baik, tuan-tuan sekalian. Kita tengok hadis yang sahih. Pengarang kitab kita Dr. Sayuti, dia mengambil definisi hadis sahih. As-sahih huwa ma ittasal sanad binaqli al-adl tam al-dhabit an mithlihi min awal sanad ila akhirih min ghairi syuzuzin aw illatin qadihatin. Ini makna hadisun sahih. Hadis sahih ni ada 5 syarat. Okey, kalau tak ada 5 syarat ni, jangan duk sembang lah. Memang tak lais sahih. Tak, martabat hadis sahih itu tidak diiktiraf. Kena ada 5 syarat ni. Yang pertama kata ulama, huwa ma ittisalis sanaduhu. Mestilah bersambung sanadnya. Para ulama apabila membahaskan tentang ittisalus sanadi bi anna yatalaqahu kullu rawin aman fawqahu bi tariqatin sahihatin min tariq at-tahammuli fala yakunu mu'allaqan aw munqati'an aw ma syakala dhalik. Ini kata ulama. Apabila membahaskan tentang ittisalus sanadi, bersambungnya sanad. Apa dia? Iaitu bertemu di antara awal sanad sampailah akhir sanad. Dia tak boleh nak terpotong tengah-tengah tiba-tiba tak nampak. Sebab tu saya rasa dah ulang dah kot soalan sama kan. Salman Ali pernah tanya Ustaz Engku tentang apa yang tentang sanad tarekat. Kan? Sanad tarekat. Kan? Salman Ali tanya, kan? Apa yang membuktikan bahawa sanad ini bersambung? Tak boleh jawab. Kan? Itu bermaksud bahawa bi anna yatalaqahu kullu rawin an fawqahu bi tariqah sahihah. Maknanya apa yang membuktikan bahawa sanad ni bersambung? Mesti kena ada bukti. Sama ada dari sudut tarikh kehidupannya ataupun dia ada ucapan-ucapan ulama yang membuktikan bahawa dia pernah berjumpa dengan perawi tersebut. Ini sangat penting. Ya, min turuqit tahammuli. Dengan cara kita melihat bagaimana kaedah pada sanad itu diambil. Ini salah satu perbincangan para ulama. Sedikit perbincangan dengan ulama. Saya pernah tulis di Facebook saya berkaitan dengan bagaimana para ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi. Ya, Al-Imam Az-Zahabi, ya, apabila beliau cuba untuk memastikan hadis ini hadis yang sahih ataupun tidak, maka Imam Az-Zahabi akan memastikan lafaz yang digunakan oleh seorang perawi itu bagaimana. Kalau tuan ingat, saya pernah sebut tentang hadis ataupun lafaz tamrid dan hadis dan lafaz jazam. Ini pun kaedah. Ya. Kalau perawi itu menggunakan lafaz jazam seperti au fa'ala, nahiya, hukmu, akhbar, haddathana, naqal. Ini semua lafaz jazam. Lafaz yang itu kalau digunakan perkataan ini merujuk kepada perawi tersebut dia mendengar ataupun dia berjumpa sungguh dengan Nabi SAW. Dia maknanya dalam arti kata lain, seorang perawi itu dia dengar sungguh ataupun dia terima secara kita nampak bahawa tak ada masalah. Sebab dia guna perkataan yang jazam. Berbeza dengan dia punya perkataan ruya anhu ataupun ruya fulan. Telah diriwayatkan sekian-sekian, telah diriwayatkan fulan-fulan. Kan? Tengok dari sudut makna pun tak apa nak kemah. Bahasa Kedah orang panggil tak apa nak kemah. Sebab dia guna perkataan lafaz tamrid. Sebab tu para ulama sangat teliti dalam bab ini sehingga kan Dr. Bashar Awad hafizahullah taala, ini seorang tokoh ulama hadis pada zaman hari ini dan masih hidup. Ya, kalau tak salah saya,
apabila mengkaji tentang metodologi Al-Imam Az-Zahabi dalam penggunaan seorang perawi itu meriwayatkan satu hadis, sama ada hadis lafaz tamrid ataupun lafaz jazam, Syar'awat mengatakan bahawa li'annal awwama min qaribuhum idza sami'u talaffuz. Dia kata orang para pendakwa, para ilmuwan, para asatizah mesti kena teliti dalam bab perkataan-perkataan yang digunakan oleh perawi. Ni nak kita bahas tentang ittisali sanad ni. Ittisali sanadi, bersambungnya sanad. Para pendakwa, para ilmuwan, para sarjana dan sebagainya, para penceramah mesti kena teliti. Ya, bagaimana kalau dia seorang dia menyebut tentang hadis Nabi SAW, kena tengok perawi itu dia nukilkan hadis itu bagaimana. Dia gunakan lafaz itu bagaimana. Adakah dia gunakan lafaz ruwiya anhu ataupun ruwiya fulan? Kerana kata Bashar Awad, kalaulah hal ini tidak pendakwah tidak teliti dalam bab ini, maka orang-orang awam tidak dapat membedakan di antara mana satu hadis Nabi yang sahih dan mana satu hadis Nabi yang laisa sahih. Kata Dr. Bashar Awad. Sebab orang awam ni dia tak ada masa nak belajar benda-benda detail ni. Benda-benda yang lebih dalam ni, kerana lianna awam min qaribuhum idza sami'al talaffuz bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang awam ni dia kata bila kata sebut hadis Nabi semua dia kata ni hadis ni Nabi lah ni Nabi cakap lah ni. Belum tentu. Sebab tu kita kata bahawa kita kena belajar lagi, kita kena mendalami lagi ilmu berkaitan dengan ar-riwayah dan ad-dirayah. Sebab tu saya teringat, Lalang dah sebut tentang ittisali sanad ni, saya teringat satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Talbisul Iblis. Kitab tu dia pernah bahas tentang bagaimana tipu daya iblis terhadap golongan fuqaha. Ni Ibn Jauzi sebut. Bagaimana iblis dia boleh bohong, dia boleh tipu, dia boleh seleweng para fuqaha. Fuqaha, tuan-tuan, ahli ilmuan pun kena bohong dengan iblis. Kenapa? Kerana menurut Imam Ibn Jauzi, pada zaman mutaakhirin, selepas berkembangnya ilmu, maka para fuqaha hanya berbincangkan tentang qaul-qaul seseorang saja. Dia nak berkeluar satu isyad hukum, dia hanya bincang tentang qaul sekian tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia tak ada. Bila sebab tu kalau tengok kitab-kitab fiqh yang mutaakhirin ni, tuan-tuan, tak sikit sangat sentuh tentang hadis. Sikit sangat tentang dalam Quran. Semuanya berbincang tentang qaul seseorang tanpa merujuk kepada Al-Quran hadis Nabi SAW. Ibn Jauzi mengatakan bahawa kerana pada zaman itu ialah mereka tidak mementingkan ilmu ad-dirayah dan ad-dirayah, tentang kesahihannya, tentang ilmu al-jarh wa ta'dil, tentang ilmu perawi dan sebagainya. Mereka tidak menitik beratkan soal ini. Sebab tu mereka hanya membincangkan tentang qaul seseorang begitu saja. Kemudian dia tenggelam dengan qaul itu. Kan? Dia sangat rugi kerana masadirul ahkam kita, sandaran bagi hukum kita ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Okey, kita masuk lagi. Kemudian binaqlil adl. Kita pi sikit, tuan-tuan. Binaqlil adlin, yang dinaqalkan oleh seorang perawi yang adil. Baik, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok perbahasan oleh para ulumuan yang lain, binaqlil adli dengan tamd dhabit ini mereka sekalikan. Mereka sekalikan. Depa tak pecah kepada dua ni. Itu soal sanad, binaqlil adli, tamd dhabit, dia tak pecah. Sebagian ulama mereka menggabungkan syarat hadis sahih ni binaqlil adli dengan tamd dhabit sekalikan. Depa tak pecah. Kerana mereka meletakkan syarat thiqatun saja. Yakni ittisali sanad dan thiqah. Thiqah itu merujuk kepada pada seorang perawi yang adil dan juga seorang perawi yang sempurna kedhabitannya. Jadi jangan pelik lah. Satgi kalau ada ustaz lain kata, dah hadis sahih ni ada 3 saja ciri-cirinya. Jangan duk pelik. Kita tanya dulu 3 tu apa. Jangan kita kata, tak, saya belajar dengan Ustaz Ihsan, saya belajar dengan Dr. Kamili, saya belajar dengan Dr. Rozami, saya belajar dengan Dr. Maulana Asri, saya belajar ada 5. Kenapa Ustaz ni kata 3? Sabar dulu. Tengok dulu apa
dia punya argumentasinya, apa dia punya hujahannya. Dia kata, dah aku kata thiqah. Oh, thiqah tu bermaksud merujuk kepada binaqlil adli wa tamd dhabti. Jadi sama ajalah, tak beza apa pun. Cuma berbeza dari sudut mustalahat, istilah. Tak ada apa. Ya, binaqlil adli, mestilah dinakal dengan perawi yang adil. Baik, kita tengok tuan-tuan. Perawi yang bersifat adalah, yakni adil, perawi berpegang teguh dengan ajaran agama dan menjauhi segala perbuatan bertentangan dengan akhlak yang juga syariat. Maknanya, seperti mana kita bahas adil ni bukan bermaksud adil macam orang Melayu kita duk faham ni. Adil ini berujuk kepada bertakwa kepada Allah dan menjaga akhlak. Sebagai pendapat ulama, dia tidak melakukan sesuatu perbuatan sampai menjatuhkan maruahnya. Ini maksud adil. Contoh yang ni bukannya. Contohnya kan, dia ni pengajar hadis, kan, pengkaji hadis, alim hadis, tengok pakai baju kepala tengkorak. Contohnya kan, walaupun benda tu harus dia, bukannya haram pun, tapi dia pergi pakai baju kepala tengkorak, kan, padahal dia belajar hadis dia hafal banyak, kan, dia tahu disiplin ilmu hadis, bahkan orang panggil dia muhaddisin, kan. Tapi pergi berjalan, pergi solat dan sebagainya, dia pakai baju tengkorak. Memang boleh sah, tapi kita tengok kan, dia menjatuhkan maruah dia sebagai seorang dia orang yang dakik ataupun alim dalam bidang. Apatah lagi seorang perawi. Ya, begitu. Ya, bi ayyakuna jami'an udulan la dhabitina. Mestilah adil dan juga dhabit. Dhabit di sini kata ulama seperti mana kita pernah bahas, ya. Dhabit ini merujuk kepada dhabit dari sudut dhabit dari sudut apa panggil, kitabi dan juga sodri, ya. Dhabit kitabi dan sodri. Kitabi maksudnya dhabit dari sudut kitabnya, makna kitabnya tu bila dia tulis hadis dijaga dia punya penulisannya. Begitu juga dhabit dari sodri. Sodri maknanya dia dhabit dari sudut hafalannya. Maknanya dalam erti kata lain, bagaimana kita nak pastikan dhabit sodri? Maknanya kalau kita tanya dia tentang hadis, tentang sanad dan sebagainya, dia boleh bagi tahu kepada kita secara on the spot. Kan? Dia bukannya sekejap, tunggu dulu, saya nak fikir dulu. Tu maksudnya laisa dhabit lah tu. Kalau dhabit sodri maknanya kalau tanya dia terus dia boleh jawab. Saya nak tanya, okey, internet saya cakap ni jelas ke? Ke ada sekat-sekat? Jelas Ustaz. Okey, jelas. Okey, terima kasih. Okey, sebab line ni kot tuan agak ni kan Okey, baik, kita teruskan. Kemudian di antara syarat lain juga iaitu, kita tengok di sini pada muka surat 58, iaitu laisa syadz. Tiada syadz, tiada syadz. Ya, para ulama menyebut tentang syadz ini, iaitu syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dipercayai thiqah bertentangan dengan perawi yang lebih dipercayai daripadanya. Thiqah ini, syadz ini bermaksud bahawa perawi yang thiqah bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah daripadanya. Jadi bila bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah bermaksud hadis ini syadz, bermasalah. Ya, ini benda yang penting untuk kita lihat. Adapun sebagian ulama, ya, adamu okey, sekejap sebelum saya masuk bab ni kita tengok. Okey. Yang kelima, laisa illah, tidak mempunyai kecekapan dan illah. Illah ni tuan-tuan. Illah ni apa? Illah ni ialah hadis yang mempunyai keaiban tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis tersebut meskipun kecacatan tersebut tidak terlihat pada zahirnya. Sebab itulah kita katakan bahawa ya, hadis yang ataupun ilmu yang paling tinggi, ya, ataupun ilmu kemuncak bagi ilmu hadis ialah ilmu ilal. Ilmu ilal ni tuan-tuan sekalian, bukannya sesuatu maklumat untuk kita pastikan ada kecacatan itu kepada hadis yang bermasalah, tidak. Ilal ini kita mendapati hadis-hadis yang sahih, ya, namun terdapat kecacatan di situ. Yang tu yang susah sikit tu. Yang tu memerlukan kepakaran, yang tu memerlukan kedalaman bagi sesuatu ilmu.
Ini banyak mana nak kena belajar tuan-tuan sekalian bab ilal ni. Antara tuan sekalian kitab-kitab ilal yang sangat terkenal seperti Ilam Darulqutni, ya, kitab Ilam Tirmizi dan sebagainya. Sedikit perbincangan ilal. Ya, Al-Alang dah sebut tentang ilal ni. Saya pernah menulis, kalau tuan-tuan mengikuti Facebook saya pernah menulis tentang ilmu ilal hadis ni sedikit je. Iaitu satu kitab yang disusun oleh seorang tokoh ulama, oleh Sa'ad bin Abdullah, Bayan Ahadith Al-Adu'ahu Al-Bukhari, Kitabuhu Sahih wa Bayan Al-Ilaluha Al-Hafiz Darulqutni. Iaitu ilmu kitab ni membicarakan tentang dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu mengandungi ilal oleh Al-Imam Darulqutni. Maknanya Imam Darulqutni kritik Sahih Bukhari. Namun kita nak kena cek balik. Darulqutni bila dia kritik tu apa? Apa dia punya alasannya? Antara salah satu kritikan Darulqutni, ya, terdapat satu hadis Nabi SAW. Ya, hadis ni yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Jami' Sahih. Ni sedikit nak bagi faham bahawa ilmu ilal ni macam mana. Ya, sedikit dia kan. Nak bagi faham ilal ni yang tersembunyi ni, maknanya yang kita tak nampak, dari sudut zahir nampak macam sahih, tapi sebenarnya kalau kita kaji dan pergi dalam lagi, rupanya ada masalah. Tapi kalau kita lihat dalam perbincangan ilal oleh Imam Darulqutni dia pernah mengkritik hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Seperti hadis, ya, daripada aqalan Nabi SAW, inna abli ya'malu fima yara an-nas amalu ahli jannah wa innahu liman ahli an-nar wa ya'malu fima yara an-nas amalu ahli an-nar wa huwa min ahli jannah wa innamal a'malu bil khawatimuha. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa maksudnya? Ya, sesungguhnya ada di kalangan hamba Allah ni, dia buat amalan macam ahli syurga, tapi dia di akhir hayatnya dia buat amalan ahli neraka, kemudian fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam neraka. Dan kata Nabi SAW, ada di kalangan hamba Allah manusia ni, dia lagak gaya dia macam ahli neraka. Minta maaf, ahli neraka. Kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat, dia melakukan amal ahli syurga. Kemudian dia masuk dalam syurga. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu akan dilihat dan akan dinilai pada akhir usianya, pada akhir hayat dia. Allah tengok tentu. Baik. Para ulama seperti Imam Darulqutni, apabila mengkaji lafaz innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu akan dinilai, akan dihisab pada akhir hayatnya. Imam Darulqutni mengatakan bahawa, ya, hadis ini bermasalah. Dia berani tu kan. Ni orang panggil kerja, minta maaf saya guna perkataan ini, kerja yang merempuh satu tembok ataupun seorang tokoh yang cukup besar seperti Amirul Mukminin fil hadis. Sebab tu benda ni biasa tuan-tuan. Jangan kita duk pelik. Sebab tu orang bila kritik tokoh kita, dia tak bersetuju dengan pendapat tok guru kita, jangan kita ni pergi marah dia. Ataupun yang kata, dia ni bukan geng aku, dia ni bukan sekian-sekian. Jangan. Ya, kita kena tengok dulu. Ya, macam mana apa argumentasinya ataupun apa alasannya. Imam Darulqutni kata, laisa sahih kerana terdapat seorang perawi yang bernama Abu Ghassan. Ya, yang terdapat seorang perawi yang bernama Abu Ghassan. Ya, sekejap tuan-tuan. Yang terdapat Abu Ghassan kerana Abu Ghassan ini, tuan-tuan, dia dituduh tafarrud. Tafarrud maksudnya tafarrud maksudnya dia bersendirian dalam meriwayatkan satu hadis. Tafarrud. Ada banyak bahaslah. Cuma secara umumnya tafarrud dia bersendirian. Imam Darulqutni kata ada Abi Ghassan yang wahdahu tafarruda biha duna ashabuhu. Dia seorang riwayat hadis ni. Orang lain tak riwayat pun. Lafaz ni macam mana nak membuktikan kesahihan Abi Ghassan? Kemudian ya dijawab oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Halusari Muqaddimah Fathul Bari. Halusari Al-Hadiyusari itu kitab yang Ibnu Hajar, sebenarnya kitab tu adalah Muqaddimah Fathul Bari. Muqaddimah Fathul Bari pun tebal, tuan-tuan sekalian. Ibnu Hajar jawab balik. Ibnu Hajar kata apa? Da fa innahu sahih min haitsul ma'na. Wa innamal a'malu bil khawatim. Menurut Ibnu Hajar, walaupun Imam Bukhari bermasuk perawi Abu Ghassan, namun ya perawi tersebut dinilai sabit.
Thiqah thabit. Maknanya dia thiqah. Walaupun dia tafarrud tapi dia thiqah. Thiqah kita boleh ambil lagi dia punya periwayatannya. Sebab tu Imam Bukhari dia bukannya main ambil macam tu saja. Ada sebabnya dia ambil. Thiqah dan thabit. Maknanya kita boleh ambil periwayatan Abu Qasim. Maknanya hadis innamal a'malu bil khawatim itu ialah lafaz yang sahih. Itu sedikit perbincangan tentang ilmu ilal. Kecacatan bagi ilmu hadis ni supaya kita nampak sedikit gambaran tentang apa berkaitan dengan ilmu ilal ni, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan sebut tentang sahih thabit. Sahih thabit ni tuan-tuan apa pula dah? Sahih thabit. Kalau kita pergi lagi dalam sikit lagi, rupanya ada perbahasan di kalangan para ulama. Apa maksud thiqah thabit? Dah katakan thiqah. Thiqah ajalah. Apa thiqah thabit pula? Rupanya ada perbahasan, ya. Kalau kita lihat seperti manahij al-Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaih, dia pernah mengambil satu contoh hadis Nabi, la wudu'a illa min sautil awrih. Dia Imam Baihaqi dia pernah syarah hadis tu, dia mengatakan bahawa dan hadis ni direkodkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, Ali Al-Jud, Syu'bah, dan hadis ni dinilai sahih thabit. Imam Baihaqi kata sanad bagi hadis ni ialah sahih thabit. Apa maksud sahih thabit? Para ulama seperti Al-Imam Ibn Turkumani rahimahullahu taala, dia menyebut bahawa faqad ada hadis Syu'bah mukhtasar sahihul isnad wa rijaluhu kulluhum thabat ataupun thabit. Kata Al-Imam Al-Turkumani rahimahullahu taala, apabila menyebut tentang definisi ataupun makna sahih thabit itu merujuk kepada, ya, Imam Baihaqi nak bagi tahu kepada kita bahawa, ya, nak bagi tahu kepada kita bahawa dari sudut maknanya Syu'bah dia meringkaskan sanadnya, tetapi sanad itu sanad yang sahih, dan rijaluhu kulluhum, rijal setiap perawi itu ialah rijal yang thabit, maknanya rijal yang sahih juga. Sebab itulah sebagian ulama mengatakan bahawa jangan kita duk pening kepala apa maksud siqah thabit ataupun sahih thabit. Sahih thabit. Apa maksudnya? Saya dah sebut tadi ni. Ya, sahih merujuk kepada perawi yang meringkaskan sanad. Tetapi apabila kita cek balik, setiap perawi itu ialah perawi yang thabit ataupun yang siqah. Yang tu sikit maklumatlah supaya kita memahami istilah-istilah yang agak teknikal bagi ilmu hadis ni. Tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian bagi syarat bagi hadis sahih juga, para ulama membahaskan tentang, ya, kenapa ada sebagian ulama tidak memasukkan, ya, syadz ini dalam syarat bagi hadis sahih. Ada sebagian ulama tak bermasuk syadz. Dia tak bermasuk, dia hanya sebut tentang adamu wujudi illatin qadihatin fil hadis. Dia hanya sebut tiada illah saja. Ada sebagian ulama begitu, dia tak bermasuk syadz. Syarat bagi hadis sahih tak bermasuk syadz ataupun adamu syudzuz. Tiada illah, tiada syadz dalam pensyariatan hadis sahih. Para ulama kaji, kenapa? Kerana tuan-tuan sekalian, lianna, ya, fa inna syudzuza illatun min ilalil hadis. Kerana syadz ini termasuk di antara salah satu illah. Itu saja. Sebab tu jangan kita jangan cepat pergi marah orang. Kata, mana ada hadis sahih ni ada 5 syarat. Seperti yang saya sebut tadi ni, ada mereka yang memasukkan syadz itu, tiada syadz itu merujuk kepada tiada illah. Kerana syadz itu sendiri di antara salah satu, ya, illatun min ilalil hadis, di antara salah satu ciri-ciri kecacatan yang terdapat dalam ilmu ilal. Kerana mereka mengatakan wa idza lam na'khudh bihadzal ma'na fa inna alaina nudhifa ila ta'rif quyudan ukhra. Kerana kalau kita nak sebut satu-satu, ya, mesti kita kena takrifkan secara jami' manik lah. Dari sudut illah ni. Kan? Kalau kita nak buh sesuatu, tiada illah, tiada syadz dan sebagainya, kena letak juga kata ulama min ghairu syudzuzin wala illatin wala idrajin wala tashif wala qalbin wa hakadha. Kata ulama yang tak memasukkan mustalah syadz ini dalam syarat sahih bagi hadis sahih. Kerana dia berkata, kalau nak bermasuk syarat, kalau nak bermasuk tidak ada syadz, hang kena bermasuk juga tiada idraj, tiada tashif, tiada illah dan sebagainya. Tiada mudtarib dan sebagainya. Jadi banyak pula lah kerja ataupun banyak pula lah syarat bagi hadis sahih ni. Jadi ala kulli hal,
Ala kulli hal, ini semua ijtihad. Ya, jangan kita ni ada orang berpendapat dengan berpegang dengan ciri-ciri tersebut dengan istilah-istilah. Ala kulli hal, secara umumnya para ulama memilih ya definisi ataupun kita katakan bahawa syarat-syarat bagi hadis sahih ni iaitu ada 5 perkara. Seperti mana yang kita bahas pada yang tadi ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Tak habis lagi, tuan-tuan. Ada pembahasan lagi. Ya. Apabila kita menyebut tentang apa hukum hadis sahih, semestinya hukum hadis sahih ni, tuan-tuan sekalian, ialah hadithun sahihun hadithun tawaffarat fihi kullu syurut fa huwa hadithun maqbul. Hadis sahih ni mestilah menepati hukum-hukum 5 benda tu, dan yajibul i'tiqadu wa amalu bima fih. Wajib beriktikad, wajib kita percaya bahawa hadis ni memang datang daripada Nabi SAW, dan wala amalu bima fih, dan kita boleh beramal dan kita cuba untuk beramal dengan hadis sahih tersebut. Ini kaedah bagaimana kita kaifa nata'amul, bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis sahih. Kita dah sebut wajib beriktikad. Kama bayyana dhalika fi hadithil ahad, walakin hadithis sahih qad yakunu mutawatiran. Hadis ahad. Ya, hadis ahad ni begitu kita berinteraksi. Adapun haditsun sahih mutawatiran, hadis yang sahih yang mutawatir, fahadha yakfuru munkiruhu an ittifaqul muhaddithuna ala tawaturihi. Ya, hadis sahih yang mutawatir wa inkaruhu kafir. Maknanya kalau kita ingkar bagi hadis mutawatir, hukumnya kafir, kena mengucap balik. Maknanya kita sekalian hati-hati. Hati-hati dengan sebab tu bila orang kata hadis yang sahih, lagi ada pula masyarakat kita, sikit-sikit hadis sahih, sikit-sikit hadis sahih. La ilaha illallah. Patut hang kena terima kasihlah kepada orang yang membawa kepada kita kepada hadis yang sahih. Kenapa hang pergi marah dia? Betul tak, tuan-tuan? Sikit-sikit hadis sahih. Sebab saya berdengar dengan telinga saya. Terus sekalian, ada orang kata, ustaz ni sikit-sikit hadis sahih, sikit-sikit hadis sahih. Kan? Awak semua ingat semua hadis dhaif tu semua salah ke? Oh, boh yang marah. Kita kata bahawa, tuan-tuan sekalian, kita nak bawa kepada kefahaman yang sahih. Kita nak bawa kepada beramal dengan hadis yang sahih itu lebih afdal. Ataupun kita katakan bahawa lebih terbaik berbanding dengan kita beramal dengan amalan yang mungkin kita pun tak tahu dari sudut kesahihan dan keasliannya. Kenapa hampir cari benda-benda yang lebih ni? Sebab tu tuan-tuan sekalian, ni sebut tentang sikit. Kajian PhD saya. Saya baru menulis. Tuan-tuan saya doakan. Tuan-tuan doakan saya supaya saya boleh mudahkan untuk tulis proposal. Tajuk proposal saya ni, tuan-tuan, manhaj zikir menurut ahli sunnah wal jamaah, kajian analisis terhadap kutubut tis'ah. Termasuklah musannaf Sunan Darimi, Muwatta' Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Saya mengkaji di antara salah satu permasalahan kajian dalam kajian saya, iaitu orang cuba untuk membolehkan cubalah cari nas untuk membolehkan hadis zikir bagi zikir hu ni, tuan-tuan. Ni perbahasan tentang zikir hu kan. Ada orang, bahkan ilmuwan kita, dia cuba untuk dia carilah nas, ambil kat mana pun tak tahu, kemudian dia takwil, dia membolehkan zikir tersebut dengan menyebut tentang zikir hu. Ini semua takwilalul ba'id. Ya, dia berpandukan nas. Tuan-tuan sekalian, bukan orang biasa. Dia berpandukan nas, ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Oh, ini pada dalil. Maka mengatakan bahawa dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semua itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Wallahu. Dan para ulama, yakni orang yang berpegang dengan pendapat ini mengatakan bahawa huwa itu merujuk kepada wallahu hu, yakni merujuk kepada hu, Allah itu sendiri. La ilaha illallah. Senang sungguh hang takwil. Dan depa ambil lah mana-mana qaul. Kalau tak salah saya, dia ambil juga daripada hadis yang umum. Ya, depa ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang mereka membolehkan dalil ataupun membolehkan amalan depa buat. Depa ambil dalil yang umum lalu depa pakai kepada amalan mereka. Ini yang jadi masalah. Depa berpandukan satu hadis daripada Nabi SAW. Ya, depa berpandukan daripada hadis Nabi SAW. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Ya,
inna abdi dhanni abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakarani fa inna dzakarani fi nafsi. Hadis ni direkodkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, jilid yang ke-9. Ya Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hamba-Ku kepadaku. Lah dia pergi pakai hadis tu, dia kata ya ini merujuk kepada, ya membawa makna ini merujuk kepada sifat Allah, dan ini merujuk kepada Allah itu merujuk kepada hu. Dan kalau tak salah saya kan, hujahan ini juga dipakai oleh seorang ilmuwan di negara kita dan beberapa jabatan-jabatan mufti di negara kita ni tuan-tuan. Dia ambil hujahan ni. Saya baca di laman web mereka. Bahkan saya buat kajian lanjutan, ya, saya mendapati bahawa ada beberapa ajaran-ajaran yang Jakim sendiri, ya yang ajaran ini bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu ajaran Ismail bin Qasim. Yakni dia punya ajarannya pertumbuhan rahmatan lil alamin, perrahmat. Tuan-tuan boleh tengok di laman web Jakim. Ni kajian saya. Ya, di antara salah satu ajaran mereka iaitu mereka berpendapat bahawa ya para rasul, para anbiya alaihissalam dulu ni diperintah untuk berkhalwah di dalam gua, dan di antara zikir dalam gua itu adalah zikir hu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini semua takwilan lil ba'id. Ya, kenapa kita ya mengambil nas ataupun dalil yang jauh daripada tafsiran dalam agama ataupun hadis-hadis yang lebih sahih dan sebagainya? Kenapa kamu tak ambil yang ni berbanding dengan ambil yang benda-benda yang tak tahulah benda tu sahih ataupun tidak? Ini semua, inilah para ilmuwan dan para pendakwah untuk mengajak ya masyarakat kita untuk dekat dengan yang lebih sahih ni. Baik, tuan-tuan sekalian, hukmu hadis yang sahih kita sebut tadi ni, ya, hadis mutawatir yakfuru munkiruhu, fa hadha yakfuru munkiruhu, kafir apabila kita mengingkarinya. Nah, wa min al-adillati al-qubul al-hadith sahih qauluhu ta'ala. Para ulama berpandukan satu dalil daripada Al-Quran apabila membincangkan tentang hukum penerimaan bagi hadis sahih ni, ya, iaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binama'in fatabayyanu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ini dalilnya. Ya, apabila datang orang beriman, wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu berita daripada orang fasik, orang tidak ada ilmu, orang yang tak percaya tentang Nabi, ataupun orang yang fasik, tak teliti dalam penerimaan sesuatu pengkhabaran, fatabayyanu, cek balik, tengok balik, semak balik, teliti kembali. Para ulama mengambilkan nas ini sebagai hucahan untuk ya bagi memberikan hukum hadis ini sahih dan sebagainya. Baik, habis. Habis berkaitan dengan hukum. Baik, kemudian kita tengok tuan-tuan, contoh bagi hadis sahih. Haddatsana, tengok tadi ni saya sebut haddatsana. Haddatsana ni lafaz sighah jazam. Musaddad, haddatsana Mu'tamir. Haddatsana ini sighah jazam. Sekali lagi. Qal sami'tu, sighah jazam. Sami'tu. Abi qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa jumni wal harami wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. Yang bermaksud, ya, Musaddad telah bercerita kepada kami daripada Mu'tamir. Dia berkata, aku mendengar bapaku berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW sentiasa selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat yang lemah dan malas, pengecut dan terlalu tua, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu dari seksaan kubur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Baik, kita tengok rantaian sanad dia, muka surat 59. Baik, kalau kita tengok rantaian sanad ni tuan-tuan, ya, bermula daripada Imam Bukhari. Dia tak mulalah dekat kita, sebab ada orang hari ni kan, bila mana kita membaca ada majlis apa orang panggil, majlis pembacaan hadis dengan sanad, kan. Lepas tu sanad tu mainlah nama kita. Memanglah sanad tu bolehlah buh nama kita. Tapi tuan-tuan sekalian, zaman
zaman pentadwinan, zaman pembukuan hadis itu sudah selesai. Maka mereka hanya berpandukan kepada sanad yang telah dikumpul oleh para muhaddisin. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad. Cukuplah kita berpandu kepada sanad yang telah disusun oleh para ulama muhaddis tu. Kan? Sebab hari ni kan sikit-sikit sanad, sikit-sikit sanad. Kan? Sikit-sikit sanad program. Ada orang berniaga pula. Kan? Siapa yang nak masuk kuliah hadis saya ni bersanad. Boy, apa tu dia book RM500. Siapa tak mau dalam kertas tu sanad tu ada nama dia. Nama dia tu sampai kepada Nabi SAW. Siapa tak mau? RM500 bayar. Kaya ustaz tu. Kan? Terletak hadis berapa ringgit? Kan? Murah saja tuan-tuan. Terletak hadis ni bagi disediakan medium untuk masyarakat menimba ilmu. Macam-macam kelas tu ada dalam terletak hadis ni. Ilmu ilal lah, ilmu apa sunnah Tirmizi lah, macam-macam tafsir Quran ada lah, apa semua macam-macam. Bayar murah tapi ilmu macam-macam dapat. Terima kasih terletak hadis kerana menyediakan. Nak kena bagi kredit sikit sebab bukan senang nak buat kerja ni tuan-tuan. Nak buat kerja dakwah ni bukan mudah, bukan senang tuan-tuan. Orang boleh goyang kaki saja tapi mereka ambil tanggungjawab ini untuk menyebarkan ilmu ni. Baik, saya nak sebut bahawa cukup berpandu kepada muhaddis yang terakhir. Seperti Imam Bukhari. Tuan-tuan tengok sanad muka surat 59. Al-Imam Bukhari, Musyaddad bin Musrihat, Mu'tamir bin Sulaiman, Sulaiman bin Turkhan, Anas bin Malik, Muhammad, yakni Nabi SAW. Itu dia punya sanad dia. Baik. Hadis ini kita tengok, hadis ni memenuhi syarat-syarat hadis sahih kerana pertama, sanad ini sampai kepada Nabi. Maknanya sanad tu sampai kepada Nabi, tak berputus. Ini di antara salah satu ciri bagi hadis sahih. Yang kedua, sanad bersambung. Daripada awal, min awal sanadi ila akhirih. Sampai akhir. Dia tak putus tengah-tengah. Mesti sampai pada akhir. Maknanya sampai pada Nabi. Ya. Yang ketiga, semua perawi bermula dari Anas bin Malik hingga Imam Bukhari adalah adil dan dhabit. Maknanya, tuan-tuan, setiap perawi ini, nama-nama mereka telah dirakamkan dalam kitab-kitab rijal. Ya, dalam kitab-kitab rijal. Tuan-tuan tengok Anas bin Malik. Maaf, tuan tengok Amirul Mukminin fil hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari Amirul Mukminin. Ya, kita belajar adalah ilmu gelaran-gelaran bagi ahli hadis tuan-tuan. Amirul Mukminin fil hadis tuan-tuan, tingkatan martabat yang paling tinggi bagi seorang ulama hadis. Ya, kalau Amirul Mukminin fi hadis memberikan komentar dan sebagainya, kena tengok, ambil perhatian, berikan penelitian terhadap ucapan bagi ulama hadis yang digelar sebagai Amirul Mukminin fi hadis. Apa yang mereka cakap ini ada nilaiannya. Ya, ada nilaiannya. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita tengok ada beberapa tulisan seperti tulisan kalau tak salah saya, Syekh Nuruddin Atir, ya, rahimahullahu ta'ala, seorang ulama di bumi Syria, dia pernah menyusun tentang perkataan-perkataan yang diguna pakai oleh Al-Imam Bukhari. Kena cek tentang Imam Bukhari ni kata sekian, apa maksud dia? Seumpama seperti kalimah yang digunakan oleh Al-Imam Bukhari. Seperti kalimah yang digunakan oleh Imam Bukhari seperti fihi nazar. Fihi nazar. Apa maksud dia? Ya, fihi nazar ini digunakan untuk laisa bithiqah. Sebab tu kalau kita tengok Imam Bukhari ni tuan-tuan, di antara salah satu sebab orang panggil Imam Bukhari ni tuan-tuan, Imam Bukhari mu'tadil ataupun pertengahan, dia tidak terlalu ketat dan tidak terlalu mudah dalam mensahihkan ataupun mendhaifkan satu perawi. Di antara salah satu cara, di antara salah satu sikapnya ialah Imam Bukhari sangat teliti, sangat cermat dalam mengungkapkan satu perkataan. Dia tak mudah-mudah kata sekian-sekian, kata ni teruk, ni kazab dan sebagainya. Tak. Imam Bukhari dia sangat teliti dan sangat cermat. Fihi nazar. Maknanya celaan jarhunya tak apa orang panggil, ucapannya taklah terlalu berat, tetapi maknanya adalah laisa bithiqah, tak thiqah. Kalau sukutu anhu, sakutu anhu, maknanya Imam Bukhari diam dalam menyebut tentang hal perawi tersebut.
bermaksud ya Imam Bukhari meninggalkan perawi tersebut. Maknanya kalaulah Imam Bukhari tidak memberi apa-apa komentar, maknanya Imam Bukhari diam terhadap perawi tersebut, tak beri apa komentar, bermaksud bahawa perlu ditinggalkan periwayatannya. Ini dalam bab ilmu al-jarhu wa ta'dil. Banyaklah tuan-tuan ucapan-ucapan, istilah-istilah yang saya kira bahawa perlu diteliti. Sebab tu ilmu hadis tuan-tuan bukan ilmu biasa-biasa, dia ilmu yang sangat teliti dalam bab teknikal ni. Seumpama seperti kalam Imam Ibn Ma'in, kalam Imam Ahmad, kalam Imam Syafi'i, kalam Imam Darul Qutni, tak sama tuan-tuan, laisa bihi ba's. Tak sama maksudnya di sisi Imam Ibn Ma'in, laisa bihi ba's, tak sama di sisi Imam Ahmad dan selainnya. Tak sama. Kena tengok siapa yang cakap tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ilmu ni orang malah. Orang malas nak terjun. Pasal apa? Sebab dia banyak nak kena tengok. Kan? Dia banyak nak kena tengok. Dia terlalu teliti dan terlalu dalam. Ya? Kena tengok siapa yang cakap ni. Dia bukan yang boleh, sahih pakai sahih lah semua. Tidak. Bukan semudah itu tuan-tuan. Bukan semudah itu. Baik. Pertama Imam Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis. Yang kedua Mushaddad bin Musharhad bin Thiqah, Mu'tamir bin Sulaiman Thiqah, Sulaiman Turkhan Thiqah, Anas bin Malik konformnya sahabat, dan hal ini semua dinilai adil dan dhabit, dan ia menepati hadis sahih. Keempat, hadis ini bersih dari segala jenis penyakit-penyakit hadis dan mencacatkan, yakni tiada illah. Tiada illah. Ya, dari sudut matanya pun tiada illah, dan dari sudut sanadnya pun laisa bi'illah, tidak ada illah. Yang kelima, tidak wujud riwayat yang bertentangan dengan perawi yang thiqah yang lain. Tidak ada pertentangan. Tidak ada bertentangan. Sebab tu kalau kita tengok berkaitan dengan hadis yang sebentar tadi kita bincang, maka hadis ini tidak ada, maknanya dia menepati bagi hukum hadis sahih. Baik, tuan-tuan sekalian. Okey, kemudian kita tengok muka surat 60. Hadis sahih terbagi kepada dua. Hadis sahih ni tuan-tuan terbagi kepada dua. Pertama, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Semua kita tahu dah. Cuma kita ulang kaji balik tuan. Hadis sahih li dzatihi ni apa? Iaitu apabila satu hadis itu dikatakan sahih secara mutlak tanpa sebarang syarat, maka ia bermaksud sahih li dzatihi. Ya, ta'rif serta contoh bagi sahih li dzatihi telah diberikan dalam perbahasan sebelum ini di bawah tajuk hadis sahih. Maknanya maksud bagi hadis sahih ni tuan-tuan ialah maksud bagi hadis sahih li dzatihi ini merujuk kepada hadis sahih. Makna bagi hadis sahih yang 5 syarat tu. Yang 5 syarat tu. Bersambung sanad, tiada syah, tiada illah, dhabit, adil dan sebagainya. Jadi dia ringan sikit kerja kita. Maknanya sahih li dzatihi merujuk kepada makna 5 syarat tu. Sebab tahu kata ulama, wa huwa alladhi sabaqa ta'rifuhu wa sumya sahihan li dzatihi li anna syuruta al-hadithi sahihi mawjudatun fi hadithi nafsihi. Maknanya dia merujuk kepada syarat bagi hadis sahih yang terdapat dalam hadis tersebut. Contohnya pun kita sudah bahas pada tadi ini. Baik. Kemudian hadis sahih li ghairihi. Apa maksud sahih li ghairihi? Iaitu sahih pada asalnya hadis hasan li dzatihi. Sebenarnya hadis sahih li ghairihi itu merujuk kepada hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan sebenarnya. Hadis li ghairi sahih li ghairihi ini bermaksud hadis hasan sebenarnya. Hasan li dzatihi. Semua sama syaratnya kecuali tidak mempunyai kesempurnaan dalam dhabit. Dhabit laisa dhabit. Maknanya tak kuat daripada dhabit dia. Sebagaimana disyaratkan oleh Sahih Al-Bukhari. Seperti mana kata ulama, wa huwa al-hadithul hasan lidzatihi idza ruwiya min tariqin akhar mithli aw aqwa minhu. Dia kena ada sanad yang lain. Maknanya hadis hasan lidzatihi kena ada sanad lain yang statusnya sama taraf ataupun lebih tinggi, maka hadis itu boleh dinaikkan tarafnya menjadi hadis sahih li ghairihi.
Tuan boleh faham tak, tuan-tuan? Benda ni simple je. Saya ulang sekali. Hadis sahih li ghairihi ni sebenarnya hadis hasan. Tapi hadis hasan tu, yang mana hadis hasan tersebut ada hadis yang lain. Ada hadis yang kedua, hadis-hadis yang ketiga, ada hadis yang keempat, sanad yang berbeza. Namun martabat hadis tu hadis hasan. Dia tak boleh hadis sahih, hadis dhaif, tak boleh. Kalau hadis dhaif dia tak boleh nak hadis tu jadi hadis sahih li ghairi, tak boleh. Ramai pilah tanya ulama mana pun. Yang ni dia punya disiplin dia. Kalau orang langgar disiplin ni bermaksud bahawa dia tak belajar lah tu ilmu ulumul hadis. Ilmu asas. Dia tak belajar lah tu. Hadis hasan li dzatihi. Mesti kena ada riwayat lain. Sama martabatnya ataupun lebih tinggi daripada hasan. Contohnya, yang pertama hadis hasan li dzatihi, tiba-tiba ada sanad lain, ada hadis sahih. Hadis sahih ni menyokong hadis hasan li dzatihi ni, dan hadis hasan li dzatihi ni akan naik jadi sahih li ghairihi. Itu maksud dia. Ya, tak apa, benda ni tak susah pun, senang je. Benda ni simple saja, tuan-tuan. Tak pening pun. Baik. Kemudian, tuan-tuan sikit, ada sikit perbahasan di sini. Biar kita tengok sikit perbahasan. Para ulama membahaskan sababul ikhtilaf fi tas'ih hadithin. Para ulama, bila orang tanya soalan, ustaz, kenapalah hadis-hadis ni macam-macam duk ada? Sagi kata hadis sahih, sagi kata hadis hasan li ghairihi, sagi kata hadis sahih li dzatihi. Ni mana ni? Kan? Awak ulama tak sepakat je. Baik, kita tengok para ulama kata apa. Tashihul hadis bi sanadin muayyin aw bi majmu'i asanidihi aw adamu tashihihi amrun ijtihadiyyun. Kata ustaz, ambil daripada mana ni? Saya ambil daripada kitab ni. Ya, kitab yang saya belajar di Bumi Jordan bersama dengan Profesor Dr. Amin Butush. Kitab ini adalah Manhajul Hadith fil Ulumil Hadith karangan Al-Ustaz Dr. Syarah Qudah hafizahullah taala. Kitab ni. Kitab ni. Jadi bila dah saya baca kitab ni, saya ajak pun kitab ni jugalah, tuan-tuan. Para ulama bahas kenapa ada perbezaan sama ada hadis sahih, tak hasan li ghairi. Kenapa? Kerana amrun ijtihadiyun. Kerana ini adalah ijtihad di kalangan para ulama. Rubama ikhtalafat fihi ara'u wa sababu fi dhalika ahadu amrain. Kerana ia berlaku seperti khilaf di kalangan para ulama. Para ulama khilaf. Benda tu biasa, tuan-tuan sekalian. Khilaf di kalangan para, ini adalah amrun ijtihadi. Amrun ijtihadi, ijtihad. Sebab tu ini dalam bab ijtihad ni jangan kita duk salah, jangan kita menyalahi ataupun yang penting kita tengok kepada pengucahan tersebut. Apatah lagi hari ni dalam bab ijtihad ni tuan sekalian, kita kena meraihkan ijtihad ni tuan sekalian. Kena meraihkan, jangan kita ekstrim, jangan kita ekstrim tuan sekalian. Sebab hari ni pun berlaku dalam konteks kita pada hari ni, berlaku kepada golongan-golongan yang terlibat dalam politik. Minta maaf lah kalau ada dalam tuan-tuan perempuan yang terlibat dalam politik ni tuan-tuan. Ada orang yang terlalu obses dengan politik ni tuan-tuan, sehingga kan kita kata bahawa politik ni pun amrun ijtihadi. Politik ni sebenarnya ijtihad saja. Dia tengok yang ni yang terbaik untuk agama, untuk masyarakat, untuk negara, dia pergi dekat parti tu dengan pendekatan tersebut. Dia kata, tak lepas aku pergi kat parti ni sebab aku rasa parti ni lebih baik untuk menguntungkan Islam, untuk menguntungkan negara, untuk menguntungkan rakyat. Aku rasa ini lebih baik. Amrun ijtihadi. Jangan kita mengkafirkan di antara sama lain. Sebab tu, perangai kafir mengkafir ni tidak betul. Ini minta maaf siapa tuan-tuan puan yang terlibat dalam politik, minta maaf. Saya kena sebut juga. Kerana bila masuk poin amrun ijtihadi, termasuk dalam hal ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Dalam bab politik, benda tu ijtihad dia pun. Sampai tak bertegur adik-beradik ni sekian. Ya. Sampai tak pergi kenuri, sampai dan sebagainya, bermasam muka bertahun-tahun disebabkan masalah ijtihad. Allahu Akbar. Kita kata bahawa hang ni mantap mengaji lah kalau hang bersikap begitu. Kita kata bahawa benda tu profesional lah. Mana amrun ijtihadi. Ya, apatah lagi dalam bab ilmu hadis, sebegitu rupa dalam meletakkan kesahihan hadis. Para ulama menyebut tentang ada dua sebab kenapa berlakunya ikhtilaf dalam mentashihkan satu hadis ini. Para ulama mengatakan yang pertama, ikhtilaful muhaddithin fil ishtirat ba'd syurutil hadits sahih. Kerana sebabnya ialah mereka khilaf dalam meletakkan syarat bagi hadis sahih. Maknanya hadis sahih ni di sisi mereka macam ni syaratnya. Hadis sahih di sisi mereka macam ni syaratnya. Macam tu. Jadi khilaf. Jadi banyak sangat. Jadi
tugas kita ni, tugas pengkaji hadis ni, tugas ilmuan hadis ni tuan-tuan, nak kena tengoklah syarat dia letakkan hadis sahih tu apa dia. Jangan kita duk main dak. Dalam Majmu' Zawaid kata hadis ni sahih, kenapa hang kata hadis dhaif? Sabar dulu, tengoklah kitab mana yang hang tengok. Oh, hang tengok dalam Majmu' Zawaid. Majmu' Zawaid ni memanglah hadis-hadis ada dalam tu, dan ia sahih merujuk kepada orang ulama itu. Ya, kefahaman dia sahih di sisi dia. Mungkin tak sahih di sisi orang lain. Kena tengoklah argumentasi ataupun kita katakan bahawa alasan yang dia meletakkan kesahihan tersebut. Sebab tu istilah yang digunakan pakai sebagai munaqashah dalah ni sangat penting. Perbincangan dalil ini sangat penting, dan perbincangan dalil ini tidak mestilah dilakukan oleh para ilmuwan dan pengkaji hadis. Orang awam ya, bukan bermaksud tak boleh, tapi kita sikit-sikit kita dengar, bukan bermaksud kita tutup dengar, tak boleh ni semua kerja ustaz, jangan macam tu kan. Kita takkan kita nak serahkan agama kita ni kepada orang yang tidak boleh dipercayai kan. Sebab kita ni nak hayati agama kita ni, mestilah kita nak kena kaji, kita nak kena belajar. Macam tuan-tuan belajar ni tuan-tuan sekalian, walaupun perbincangan ni tuan-tuan, ni tahap universiti ni tuan-tuan, saya ajak ni tahap universiti ni, bukan tahap universiti macam mana pun. Maksudnya kitab ni yang saya gunakan di Jordan dulu dan saya bahas kepada tuan-tuan. Maksudnya bahawa orang ni pun boleh belajar. Bukan bermaksud kata, dak kami ni menega kedai runcit ustaz, dak kami ni engineer, dak engineer ke apa ke, kita boleh belajar. Baru ni ada Kapten Hafiz, minta maaf, ni cerita pilah sikit tuan-tuan sekalian, walaupun kita bukan masuk periksa kan. Saya sebut nama Kapten Hafiz, walaupun dia Kapten Hafiz, tapi kalau saya tengok, saya baca buku dia tentang Mushkil fil Hadis, saya baca tentang nukilan-nukilan tentang hadis, saya kira bahawa dia di antara salah seorang ilmuwan yang tidak boleh kita sepikan dia. Sebab ada orang ustaz-ustaz kata, dia tu lah, apa kapten pun cakap tentang hadis. Amboi yalah, kalau kapten pun kalau cakap pasal hadis, tapi kalau dia cakap benda betul, apa masalahnya? Kan bukti-buktinya, sanarannya, dalilnya, kalau dia cakap benda betul, benda yang dan sebagainya, menepati disiplin ilmu, apa masalahnya? Kan? Atau kalau kadang-kadang mengaku ustaz pun kadang-kadang melanggar disiplin ilmu, buat apa? Kan? Adapun bukan kadang-kadang kita setuju dengan semua hal, ada benda yang kita kurang setuju dan sebagainya. Cukup kita katakan bahawa tengok dia punya alasannya. Kalau alasannya elok dan sebagainya, maka kita kena mengiktiraf ya kesungguhan orang itu dalam menuntut ilmu. Yang kedua kata ulama, ikhtilafu muhaddithin fil istifa'i hadithi lisyurutil matlubah faqad ittifaqu ala ishtirati ittisali sanadi walakinnahum ikhtilaful hukmil hadithil mu'an'an fa'addahu ba'duhum muttasilan wa 'addahu ba'duhum munqati'an wa ishtaratul jumhur li ittisalihi syartaini sabaqa bainahuma. Baik. Para ulama mengatakan bahawa ada di kalangan yang berlaku khilaf ni sebabkan ada di kalangan mereka yang tidak berpuas hati tentang syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama yang lain. Seperti syarat ittisali sanad. Seperti syarat ittisali sanad. Makna syarat bersambungnya sanad tu tuan-tuan sekalian. Syarat bersambung sanad tuan-tuan sekalian berlaku khilaf. Ada yang mengatakan bahawa ada seorang perawi itu dituduh mu'an'an. Mu'an'an ni main ke mana pula dah. Nanti ni tajuk akan datang ni kita akan jumpa. Perawi yang dituduh an'anah, mu'an'an. Orang yang melakukan an'an, mu'an'an ni. Ya, nanti kita akan sentuh tuan-tuan sekalian. Ada sebagian ulama mengatakan bahawa perawi ini bermasalah kerana dia melakukan an'anah, mu'an'an. Ya. Tetapi ada sebagian ulama kata, dah, walaupun dia mu'an, dia melakukan mu'an'an ataupun an'anah. Ya. Namun perawi ini masih lagi diguna pakai. Perawi ini dinilai thiqah. Ya, dan bersambungnya sanad. Kerana hal ini pernah terjadi kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri sangat terkenal dengan beliau melakukan an'anah. Tetapi Al-Imam Az-Zahabi masih lagi menggunakan periwayatannya Al-Imam Hasan Al-Basri. Begitu juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani masih lagi mengambil periwayatan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang thiqah, tapi dia mulakan pula dah. Jadi bersitu berlaku khilaf. Jadi saya nak sebut bahawa inilah yang menyebabkan berlakunya khilaf bagaimana untuk menentukan kesahihan di dalam satu hadis. Sebab itulah peranan kita, peranan saya, peranan semua orang, peranan para ulama dan ilmuwan perlu teliti dan melihat tuan-tuan sekalian ya apa hujahannya. Kena pergi dalam lagi. Jangan kita kata, oh ni an-an kita tolak terus. Jangan.
Jangan kita kata bahawa hadis ni an-an terus kita tolak. Jangan. Kita tengok siapa yang sebut tu. Hasan al-Basri. Hai, Hasan al-Basri siapa dia? Ulama thiqah tabi'in. Kan? Tu. Sebab tu kalau kita tengok seperti kaedah al-Imam al-Zahabi, ya, dalam menjelaskan seorang perawi, Imam Zahabi tuan-tuan, di antara salah seorang tokoh nuqat. Imam Zahabi ni tuan-tuan, satu hari apabila dia menilai hadis ni tadlis, ya, namun ya, tadlis itu masih lagi dia terima. Pula dah tadlis ni nanti kita akan jumpa tadlis tu syuyukh, tadlis tu taswiyah dan sebagainya. Cuma saya sebut bahawa ada para ilmuwan yang menilai perawi itu tadlis, tapi Imam Zahabi masih lagi ambil perawi tersebut. Ini ada satu kitab khas berbincang tentang hal ini. Imam Zahabi sebagai contohnya. Ya, Imam Zahabi menentukan perawi itu diterima ataupun tidak, yang dituduh tadlis, dia tengok dulu siapa yang kena tuduh tadlis tu. Sebab tu penelitian, kedalaman, dakik dalam satu ilmu ni tuan-tuan sekalian, dia tak boleh tengok satu lapis saja. Dia kena tengok. Sebab tu kalau orang tanya saya, hadis ni apa Ustaz? Orang awam ni tanya lagu tu, ya Ustaz hadis ni sahih ke tak? Kan, padahal nak tentukan hadis sahih tu bukan senang, nak kena check, nak kena tengok siapa yang cakap dan sebagainya. Tapi orang awam tak tanya, Ustaz apa hadis sahih ni ke tak? Saya kata sabar dulu. Bila kita kata sabar dulu, Ustaz ni taklim, tak apalah, bepi kat hang, nak kata kau alim ke taklim, bepi ya. Kan? Yang penting kan kita amanah dengan ilmu. Kat tu. Sebab ada orang dia kira kalau nak tanya mesti kena respon dengan cepat. Minta maaf lah. Saya bukan macam tu tuan sekalian. Kita rujuk dulu. Kan? Di antara tuan sekalian qauluhu fi tarjamatul Imam Muhaddits Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. Ibn Uyainah Al-Hilali. Imam Zahabi qala Ali bin Ali Al-Madini kana Sufyan la yamudu yaqul haddathana Zuhri qaltu Ibn Uyainah ma'ruf bitadlis. Ya, kata Az-Zuhri, kata Ibn Ali Ibn Al-Madini mengatakan bahawa Ibn Uyainah ni sangat terkenal dengan melakukan tadlis. Tadlis ni maknanya dia skip perawi lepas dia. Dia skip. Dia tak sebut perawi lah, dia langkau perawi. Dia skip. Ya, sangat terkenal. Ya, Ibn Uyainah selalu dia buat macam tu. Ya, walakinnahu la yajlisu illa an thiqah. Kata ulama, ya, tidak dituduh tadlis melainkan beliau adalah dinilai thiqah oleh para ulama nuqat dan para ulama rijal. Jadi kesimpulannya, ya, kalaulah perawi itu tadlis tetapi tadlis itu dilakukan oleh seorang perawi yang thiqah, maka tadlisan itu boleh kita, perawi itu boleh lagi kita mengambil periwayatannya. Ini sedikit maklumat tambahan supaya untuk kita faham bahawa ini dia kedalaman bagi ilmu hadis yang kita cuba kita fahamkan. Baik tuan-tuan sekalian. Kemudian dekat mana tadi? Kitab kita yang asal muka surat 60 kan? Baik. Ada sikit lagi tuan-tuan sekalian. Sikit lagi. Dia dah halang kita masuk tentang hadis sahih ni. Kita bincang lagi tentang pasal hadis sahih ni. Hadis sahih ni juga tuan-tuan, ada juga para ilmuwan menyebut tentang asahul asanid. Apa maksud asahul asanid? Yakni sahih dari sudut sanad. Ya, hadithun darajatun mithla kamathil at-tullab fil jami'ah. Kata para ulama ni, kata darjah hadis sahih ni pun macam keputusan periksa lah dengan kepada orang yang duduk di universiti ni. Orang masuk universiti ke, masuk sekolah ke apa ke, SPM ke apa ke, kan, dia punya darjat pun macam seorang pelajar lah. Dia ada pelajar yang dihukum mumtaz, ada yang kata ba'dhum jayyidun jiddan, ada yang kata jiddan, ada yang kata jayyid, ada yang kata maqbul, ada yang kata dia dhaif. Jadi di peringkat pelajar pun ada dia punya ranking-rankingnya. Begitu juga hadis. Ya, baik. Hukmu bi asahil asanid amrun ijtihadiyun. Kata ulama, sahih sanad ni ialah amrun ijtihadi. Dia pun ialah ijtihad ulama juga. Dia bukan yang mutlak. Sebab tu jangan duk pelik. Kan, satgi Imam Tirmizi kata hadis ni sanad ni sahih hasan, satgi kata hadis ni kata ni mau dhaif, mai ke mana pula dah. Sebab tu saya dah kata dah tadi ni, yakni hukmu bi asahil asani amrun ijtihadiyun. Ini adalah amrun ijtihad para ulama dalam menentukan
kesahihan sesuatu sanad. Baik. Kemudian kalau kita tengok faminal muhaddithin min ijtahada fi bayan asahil asanid mutlaqan. Seperti kalau kita tengok di sisi para ulama muhaddithin, seperti Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bahawa sahih dari sudut sanadnya secara mutlaqan. Dari sudut dia. Orang lain mungkin berbeza. Macam kita lah, kita makan nasi goreng. Kita kata nasi goreng ni ya Allah sedapnya. Orang lain makan kata tak sedap pun. Orang lain makan kata hang kata sedap apa, aku makan masin ya. Di sisi dia, di sisi kawan ni kata sedap. Baik. Kan? Tapi nak kata sedap tak sedap kena tanya tukang masak lah kan. Itu tukang masak yang profesional lah. Yang berada dari segi ilmu lah yang nak tentukan betul-betul sedap ataupun tidak. Baik. Tuan-tuan sekalian, seperti mana disebut sebagai wa tusamma silsilatul zahabi. Baik. Sekejap saya nak kena bagi tahu terang bagi betul-betul. Imam Bukhari sanadnya yang paling sahih. Sanadnya tu. Perawi sanadnya yang paling sahih secara mutlaqan di sisi Imam Bukhari, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Kalau mai daripada tiga orang ni, Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, inilah di sisi Imam Bukhari tidak perlu dipertikaikan sanadnya. Dan ini juga kata Imam Bukhari wa tusamma silsilatul zahab. Inilah ialah sanad yang emas. Sanad emas. Mai daripada tiga orang perawi ni. Di sisi Imam Bukhari kata sebab Imam Bukhari dia check dah. Malik ni macam mana, Nafi' ni macam mana, Ibnu Umar ni macam mana. Dah check dah. Mai daripada tiga orang ni memang tak payah duk buang karan. Tak usah duk buat usaha lebih. Memang confirm sahih. Di sisi Imam Bukhari. Disebut sebagai wa tusamma silsilatul zahabi. Sanad yang emas. Di sisi Imam Bukhari. Kalau mai daripada orang lain, perlu kena check balik. Kalau mai daripada tiga orang ni, tak payah duk buang tenaga lah. Memang sahih. Tuan-tuan bisa dengar nak nama silsilatul zahab. Silsilatul zahab. Ataupun sanad yang emas. Saya dengar ungkapan ni waktu saya dengar. Saya pergi sendiri perdebatan tarekat Naqsyabandi di mana di Paleh, perdebatan di antara Dr. Saman Ali Ustaz Saman Ali dengan Ustaz Engku. Kan? Saya dengar sendiri. Apabila ditanya tentang sanad silsilatul zahab yang dipegang oleh tarekat Naqsyabandi. Al-Haqqani tu. Al-Haqqani. Bila orang tanya dia, dah kamu kata ini sanad silsilatul zahab, ini kamu kata sanad emas. Ya, kemudian bila orang tanya, kenapa kamu skip ataupun kamu hilangkan maknanya perawi selepas itu? Yang mana kalau kita tengok dari sudut sanad itu terputus. Kan? Kemudian dia kata, ya memanglah ini silsilatul zahabiyah, tetapi ia tidak membuktikan sanad itu terputus pula dah. Jadi kita bila tanya macam tu dan kita tidak dapat jawapan yang tuntas, maknanya kita ada something wrong, ada masalah dari sudut benda tersebut. Adapun ungkapan silsilatul zahab oleh Imam Bukhari itu memang tepat isinya. Baik, kemudian di sisi Imam Ahmad ibn Hanbal, dia punya silsilatul zahab. Dia punya sanad emasnya. Sanad emas ni maknanya tu, saya ulang sekali lagi bahawa tak payah dia buat kerja teruk dah. Kalau kata perawi itu datang daripada pertama Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar, ya, menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, ini ialah sanad silsilatul zahab. Memang sahih di sisi Imam Ahmad. Maknanya apa? Saya dah sebut bahawa itu pun khilaf. Nak menentukan silsilatul zahab. Yang tu pun dah berlaku khilaf. Dalam meletakkan asahil asanid. Dalam meletakkan yang terbaik dari sudut sanadnya. Jadi maknanya di sini kita katakan bahawa amrun ijtihadi. Ini adalah amrun ijtihadi. Baik, kemudian sikit lagi tuan-tuan, 5 minit lagi saya bahas, kemudian kita berhenti dan kita buka soalan. Sebab saya kena syarah lagi berkaitan hadis sahih ni supaya kefahaman tentang hadis sahih ni tuntas, ya. Kerana kitab ini ringkas, kerana saya kena ambil maklumat-maklumat tambahan supaya kefahaman tentang hadis sahih kita tu biarlah dengan tuntas. Baik, banyaklah
masadirul hadis sahih. Banyaklah kitab-kitab hadis sahih. Maknanya kitab-kitab yang menghimpunkan hadis sahih. Adapun perbahasan masadirul hadis hiya kutubul hadis allati yadhkuru fiha muallifuha ahadithu bi asaniduhumul khassah ila akhir sanad. Baik, dengar sini. Ini penting. Ini penting. Ya, kalau kita nak merujuk kepada hadis sahih, ya, mesti kitab-kitab yang mengandung hadis sahih, pastikan hadis itu mengandungi sanadnya. Ini rujuk, ini cara, ini kaedah. Mesti kita kena rujuk dalam kitab-kitab yang ada sanad. Yang ada sanad. Ya, adapun sebab ada orang tuan-tuan sekalian, dia nak membolehkan penghujahan amalan dia, lalu dia kata apa? Menurut dalam satu hadis yang terdapat dalam tafsir Ibn Kathir, la ilaha illallah. Kita kata bahawa memanglah hadis itu ada dalam tafsir Ibn Kathir, kan? Tapi itu bukan masadir, itu bukan rujukan. Ya, tafsir Ibn Kathir laisa min masadiril hadis. Tafsir Ibn Kathir ataupun tafsir lainnya bukannya rujukan bagi ilmu hadis. Kerana la yadhkurul hadithu bi asanidihi, kerana tidak disebutnya sanad. Kan, dengan kemahnya. Kan, dalam satu hadis dalam tafsir Ibn Kathir, kan, padahal itu bukan masadir. Orang mengaji hadis dia tahu bahawa ini bukan sandaran bagi, maknanya rujukan bagi hadis. Begitu juga ada orang kata wa kitabul majma' zawaid wa kitabur riyadhus salihin laisa minal masadir. Sebab ada orang, ya, ini yang kata metodologi kaedah dalam pengisbahan kepada kitab-kitab utama. Kan? Ini penting tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kira bahawa kalau orang tanya sistem belajar pondok dengan belajar di universiti, saya kira bahawa dua-dua ada kebaikan. Dua-dua kena belajar. Dua-dua kebaikan. Jangan kita tolak sistem pondok dan jangan kita tolak sistem universiti. Dua-dua penting. Pondok, kita kata bahawa kita kena berterima kasih kerana ia belajar daripada kulit ke kulit, dengan guru, dengan bertalaqi. Ya, sistem universiti dia mengajar kepada kita untuk menganalisis, untuk merujuk kepada rujukan-rujukan yang authenticity, ataupun rujukan-rujukan yang utama, bukannya rujuk kepada sumber yang kedua, ketiga, yang keempat. Ini peranan orang belajar universiti. Kalau seorang ilmuwan itu menggabung jalinkan di antara belajar universiti dan belajar di pondok dan sebagainya, pesantren dan sebagainya, maka kita kata bahawa ini gabungan yang seimbang. Ya, gabungan yang seimbang. Ya, ada sebagian orang mengatakan bahawa ya, maka merujuk kepada Majmu' Zawaid ataupun Riyadhus Salihin. Memanglah Riyadhus Salihin itu kitab hadis. Tapi Riyadhus Salihin itu laisa minal basadir li'annahu laisa fihi ma asanid. Karena ia tidak mengandungi sanad. Jadi jawapannya, ada orang tanya, Ustaz, kalau macam tu macam mana Ustaz? Baik, jawapannya ialah mana-mana kitab, kalaulah hadis itu mengandungi sanad yang sempurna, maka ia boleh dijadikan kitab masadir, kitab rujukan dan kitab sandaran. Banyaklah kitab-kitab yang ada sanad ni, antara Jami' Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Muwatta, Darimi, Musannaf Abdul Razak, Musnad Abi Syaibah, dan Musnad Imam Ahmad. Ini semua kitab-kitab Jami' Musnad, ya, dan sebagainya. Jadi Jami' Musnad ni pun ada perbahasan. Tak apalah, itu saya tak mau sentuh lagi pada pertemuan ni. Cuma pada nanti kita akan bahas tentang kitab-kitab ni. Baik, kemudian ada bahas lagi. Bahas lagi pasal hadis sahih ni pun ada banyak lagi tuan-tuan. Ada perbahasan lagi. Ya, berkaitan dengan hal kullu ma fi sahihaini sahihun. Adakah, ataupun kita katakan bahawa adakah semua yang terdapat dalam kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Muslim itu semuanya sahih? Adakah yas'aluna ba'dhum hadha as-su'al wa yumkinu an yuqalu aidan hal al-Bukhari wa Muslim ma'suman min al-khata'? Kan? Ada orang dia buat kerja, dia kata, adakah Bukhari Muslim itu maksum daripada khata', daripada kesalahan? Bukhari Muslim tu semua betul ke? Dia pun manusia. Kan? Alam yata'an mut'an muhaddithin kad-Daruqutni fi ba'd al-ahadith fi sahihain, yang telah berlaku kepada Daruqutni yang mengkritik sahihain. Imam Daruqutni dia berani tuan-tuan. Dia adalah hafiz. Dia berani. Dia tak kira siapa Imam Daruqutni ni. Dia tak kira siapa. Salah ya dia kritik. Ada orang macam tu kat zaman kita. Ada tak tuan-tuan? Saja tanya ni. Ada. Duduk pilah tak mana pun. Mana
ada salah je dia tak kira. Hang ada jawatan ke, hang tak ada jawatan ke, apa ke, untuk mufti ke apa ke, salah je hang siap hang kena dengan dia. Nah, ini biasa tuan-tuan, perbincangan akademik, perbincangan di kalangan para ilmuwan, itu benda biasa. Jangan kita kata bahawa hang tu siapa. Yang kritik tu Amirul Mukminin. Jangan cakap macam tu. Tengoklah hujahannya. Nah, baik. Kemudian jawapannya apa? وقبل الجواب عن سؤال لابد من تنبيه إلى أن مدار الكلام على الأحاديث المسنده وأما الأحاديث غير المسنده كالمعلقة فقد سبق الكلام عليها وهي ليست داخلا إلى كلمة. Baik. Tak apa. Saya nak cari tentang point dia tu. Apa? Baik. Para ulama apabila menjawab tentang soalan tersebut, adakah semua yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim itu sahih? Para ulama mengatakan bahawa ya walaysa dhalika li'anna al-Bukhari wa Musliman ma'suman 'anil khata'. Bukhari Muslim ni bukan maksum, dia pun manusia. Ya, tetapi ingat annal Bukhari wa Muslim qad akhadha bil ihtiyat. Kerana Bukhari Muslim ni tuan-tuan, nah, bukan orang biasa, dia seorang ilmuwan. Ya, bila dia nak bermasuk dalam sesuatu hadis, dia cukup berhati-hati, dia cukup teliti dan banyak pujian-pujian ulama sezaman dan selepasnya menguji tentang kesarjaan tentang dua tokoh ulama ini, maka disebabkan ya perkara tersebutlah kita yang meletakkan Bukhari Muslim disebut sebagai sahihain muttafaqun alaih menjadi martabat yang paling tinggi dalam menentukan kesahihan sesuatu hadis. Maknanya Bukhari Muslim sepakat. Sepakat dia Bukhari Muslim, confirm hadis tu hadis sahih. Nah, baik. Baik, habis tak apa, tentu dulu. Pembahasan berkaitan dengan ada ataupun tidak berkaitan dengan hadis ini sahih ataupun tidak berkaitan dengan Bukhari Muslim. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita tengok contoh dia. Saya tengok contoh, lepas tu saya buka soalan. Baik, contoh bagi hadis sahih. Ya, lidzatihi. Tentang tengok. An tariq Abdul Malik bin Rabi' muka surat 61. Ya, tuan-tuan tengok hadis Nabi SAW. Ya, alimun sabiyyi salati ibni 7 sinin wadribuhu 'alaiha ibni 10. Nabi pesan kepada sahabat, Nabi kata, ajarlah anakmu solat ketika mana umur 7 tahun. Umur 7 tahun, suruh dia semayang. Ya, kalau dia tak semayang juga, berusia 10 tahun, tibai dia. Pukul dia. Wadribuhu. Hu tu sasaran khitabnya kepada budak yang umur 10 tahun. Tibai ni bukan tibai. Tibai sampai berbalur. Sampai ni, bermaksud tibai ni dia didik. Ya, dengan bukan memaki hamun dia. Mana tibai itu ialah dengan cara mentarbiah. Baik, kita tengok. Walafdul li-Tirmidhi. Ada kata Tirmidhi, ada kata Turmudi. Ya, wa qala Tirmidhi hadithun Sabrah bin Ma'bad Juhani hadithun hasanun sahihun. Ya, hadis ni hadis yang hasanun sahih. Hadis ni menjadi hasil li ghairihi kerana disokong oleh hadis yang lain. Diriwayatkan Abu Daud, Ahmad, Abi Syaibah, Hakim dan selainnya. Maknanya hadis ni dinilai hadis sahih li ghairihi kerana ada sanad lain. Abu Daud dia sokong dengan sanad yang lain. Ya, dan hadis ni hadis Sawar bin Abu Hamzah adalah hadis yang benar dan ada sikit masalah. Suduq lahu awham. Maknanya awham ni di antara salah satu jarhu. Jarhu ni maknanya salah satu kritikan, tetapi kritikan yang tidak terlalu berat. Awham, layin. Sebab tu tuan-tuan ada satu kitab yang disusun, tak apalah nantilah kita akan bahas berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil ni. Ya, iaitu tingkatan-tingkatan al-jarhu dan tingkatan-tingkatan at-ta'dil. Bagaimana apa syarat-syarat menjadi hasan dan sebagainya. Suduqu lahu awham. Awham ni dia sedikit kecelaruan, sedikit kecelaruan. Ya, dan ia jadi hasan li dzatihi. Oleh itu hadis Sabrah bin Ma'bad menjadi hadis sahih li ghairihi, disokong oleh hadis hasan li dzatihi. Hadis Saurah hadis Sawar Abu Hamzah. Baik, kita tengok muka surat 62 daripada Abdul Malik, Abdul Rabi', Sabrah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ni li dzatihi, minta maaf. Kau dah pergi ke hadis hasan dah. Termasuk hadis hasan kan? Hadis hasan ni saya tak boleh cerita pada hari ni. Dia kena ada satu kuliah khas kerana perbincangan berkaitan hadis hasan ni tuan-tuan dalam. Agak dalam. Hadis hasan cukup banyak tuan-tuan sekalian.
Jadi saya tak boleh nak cerita pada pertemuan kita kali ini. Nanti pada pertemuan akan datang kita akan bahas sedikit sedikit dalam lah. Bukan dalam sangat pun, sedikit dalam kerana hadis hasan ni cukup banyak perbahasannya berkaitan dengan hadis hasan. Jadi saya rasa dekat tu dululah perkongsian berkaitan dengan, cukup lagi waktu kita ni, cukup dah kan? Okey. Jadi kita buka soalan lah berkaitan dengan hadis sahih. Hadis hasan nanti kita tengok tuan. Banyak hadis hasan ni kalau kita tengok. Apa masuk sahih sahih gharib hasan lah, hasan gharib lah, hasan di sisi Tirmizi lah, dhaif di sisi apa Imam Ahmad, apa kata Abu Fatah Abu Ghuddah, apa kata Ibn Taymiyah. Ini semua perbahasan akademik yang cuba untuk kita memeningkan kepala kita sebenarnya, tetapi untuk memberi pencerahan kepada kita. Dia pening sikit tapi sebenarnya seronok tu tuan. Dia pening sikit tapi dia sebenarnya dia exercise. Dia bagi kita, bila kita faham ni kita seronok bagaimana perbahasan ilmu ni. Wallahu a'lam. Saya buka soalan. Tafadhal masykurah. Ada orang tanya soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz kongsi contoh hadis syadz? Contoh perawi thiqah yang bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Adakah hadis syadz dalam kitab sahihan? Syukran. Baik. Contoh bagi hadis syadz ni tuan-tuan, hadis syadz ni seperti mana kita sebut bahawa syadz ini ialah hadis yang bertentangan dengan hadis yang maknanya perawi yang lebih thiqah. Wa ma yukhalifu thiqatun bihi mala fasyadzun, kata al-Imam Al-Baiquni dalam Manzumah Al-Baiquniyah. Hadis yang thiqah yang bertentangan dengan hadis yang lebih thiqah dan dipercayai daripadanya. Contoh bagi hadis syadz iaitu hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, ya, anna rajulan mata ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' wa arthan illa 'abdan wa a'taqahu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mirathahu. Nabi pernah bagi tahu sesungguhnya ada seorang lelaki meninggal di zaman Nabi dan dia tidak meninggalkan waris kecuali seorang hamba dan dia tak pernah merdekakannya. Kemudian Nabi berikan semua harta warisan lelaki tersebut kepada hambanya. Baik, hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah dan lalu sanad daripada Sufyan bin Uyainah. Baik. Namun hadis ni akan tetapi Hammad bin Zaid meriwayatkan hadis ni secara mursal. Hadis ni dinilai mursal kerana Hammad bin Zaid meriwayatkan secara mursal, terputus sanadnya. Terputus sanadnya kan. Kemudian berdasarkan riwayat Ahmad tidak disebut Ibn Abbas, makna dalam dia kalau kita tengok dalam hadis yang lain, untuk sekalian ia bercanggah dengan hadis yang lebih thiqah kerana ia terdapat hadis yang lebih, maknanya lebih thiqah daripada hadis yang ni. Begitulah maknanya hadis yang tadi ni mursal, tapi lepas tu ada hadis yang bila orang tengok rupanya ada perawi yang lebih thiqah daripada hadis yang saya sebut tadi ni. Ya. Seperti hadis dikeluarkan oleh Ibn Abbas, riwayat daripada Hammad yang menilai setiap perawi itu sebagai muttasil. Sebagai muttasil. Maknanya mursal dengan muttasil itu tak sama. Jadi ia berbeza. Jadi ia bercanggah di antara hadis yang syadz, Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya tuan Masya. Sila tafadhal. Ustaz, saya tanya istilah ni, istilah sahih li ghairi, sahih li zati ni dia datang bila? Tahun di zaman ulama mana istilah-istilah ni yang datang? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, macam mana kita nak contoh sesuatu orang ni cerita tentang kedudukan hadis ni? Ada ulama ni mengatakan hadis ni sahih. Lepas tu dinilai oleh ulama lain pula dia ada mungkin minoriti sikit tak sahih. Yang mana kita pilih? Saya tak pandai beri contoh lah Ustaz. Contoh macam ulama ni ganti. Satu lagi yang soalan yang ketiga, Ustaz, boleh ingat soalan saya tanya ni? Okey. Tak apa, kalau saya tak ingat saya tanya balik. Yang ketiga ni contoh kita baca dalam tasbih, rukuk dan sujud ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tambahan tu dalam Tirmizi mengatakan dia dhaif wa bihamdi tu. Tapi Albani dalam sifat solat dia kata sahih.
Ustaz beri perangan sikit. Itu 3 soalan Ustaz. Okey, tak apa. Boleh Saya tak? jawab yang pertama tu. Ya. Baik, terima kasih soalan Tuan Abdul Basir. Bila tercetusnya mustalah ataupun mustalahat li ghairihi li dhati, secara pastinya istilah ini tidak dinukilkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin ialah lahir 300 tahun hijrah ke bawah, seperti Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, Imam Tirmizi dan selainnya. Zuhri, Al-Amash, ini semua 300 tahun hijrah ke bawah. Tidak ada istilah itu. Ya, tidak ada istilah itu. Sebab tu nanti saya akan terang pada pertemuan akan datang. Dia agak dalam sikit perbincangan tentang istilah-istilah digunakan sebagai istilah hasan di sisi Tirmizi itu apa maksudnya. Dhaif di sisi Ahmad apa maksudnya. Kerana para ulama mutaakhirin selepas itu mereka mengkaji seperti Imam Ibn Taymiyah, Imam Zahabi, Imam Ibn Hajar, apabila mereka mengkaji istilah-istilah ulama mutaqaddimin itu perlu disyarahkan kembali. Sebagai contoh saya sebut bahawa ya, dhaif di sisi Imam Ahmad. Apa maksudnya? Sebab Imam Ahmad pernah kata, aku lebih pakai hadis dhaif berbanding dengan qiyas. Betul tak? Imam Ahmad pernah cakap macam tu. Jadi orang yang bermudah-mudah dengan ucapan Imam Ahmad, mereka mengatakan bahawa, oi, ni Imam Ahmad sendiri guna hadis dhaif, pasal apa hang tak guna hadis dhaif? Tengok. Ini bermaksud hang tak mengkaji istilah yang digunakan oleh Imam Ahmad pada zamannya. Kerana zamannya tuan-tuan sekalian tidak ada lagi istilah-istilah seperti hasan li dzatihi, adzal li ghairihi. Ulama mutaakhirin selepas itu. Sebab tu kitab-kitab seperti kitab saya tak ingat nama kitab tu. Kitab tu bagus untuk kita meneliti kerana ia menceritakan tentang perkembangan ilmu tu. Bila diungkapkan lafaz-lafaz tersebut. Jadi ulama mutaakhirin selepas itu yang mensyarahkan kembali lafaz hadis dhaif yang lebih disukai oleh Imam Ahmad itu merujuk kepada hadis dhaif yang ringan dan juga hadis hasan. Dan ini juga pendapat oleh Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih dalam Majmu' Al-Fatawa Ibn Taymiyah. Jadi maknanya saya nak sebut bahawa jawapannya ialah ulama mutaakhirin yang buat kerja ni. Mereka kaji balik. Dan tak habis dekat tu dulu, tak habis dekat tu saja. Ulama kontemporari kita kupas lagi sampai kadang-kadang dia jadi banyak. Padahal mana tu sikit je, betul tak tuan-tuan? Mana tu sikit je, tapi dia jadi tebal, dia jadi banyak. Sebab ilmu tu semakin berkembang. Jadi kita kena iktiraf lah. Kita kena iktiraf. Jadi secara tepatnya tarikhnya bila? Wallahu alam saya tak pastikan, cuma saya nak sebut ulama mutaakhirin yang lahir 300 tahun hijrah ke atas. Itulah ulama-ulama ialah seperti Imam Zahabi dan sebagainya, mereka memberi komentar dan juga memberi penjelasan bermaksud apa yang maksudkan dengan istilah-istilah yang digunakan oleh ulama mutaqaddimin. Baik, pertama. Yang kedua, apabila perbezaan di antara hadis tu sahih, ulama ni kata sahih, ulama ni hasan, yang kata dhaif. Baik, seperti mana saya pernah ulang beberapa kali pada pertemuan-pertemuan lepas. Memang kerana dalam bahawa ini amrun ijtihadi. Amrun ijtihadi bermaksud bahawa ini semua ijtihad di kalangan para ulama. Dan ijtihad para ulama ni tuan-tuan sekalian, apabila dia tentukan sahih, dia ada syarat-syarat sahih di sisi dia. Dia ada syarat-syarat hasan di sisi dia. Kan? Cuma bila mana kita ni orang awam ataupun orang yang pengkaji hadis, bila duk nampak sangat satu hadis ulama ni kata dhaif, ulama ni kata hasan, mana satu kita nak pakai? Tidak tuan-tuan? Itu yang memeningkan kepala kita? Jawapannya ialah kita kena tengok siapa yang cakap. Sebab tu yang ni sarjana hadis, para pengkaji hadis mesti kena belajar. Dia tak berpada dengan Tirmizi kata hasan, hasanlah hadis tu. No, jangan macam tu. Sebab tu saya pernah cakap pada pertemuan lepas, saya pernah berbahas dengan orang yang dia hanya bertaklid kepada ulama-ulama ini saja tanpa melihat alasan ulama itu dalam mendhaifkan dan menghasankan satu hadis. Sebab tu ilmu ad-dirayah riwayah ni sangat dalam. Dia hanya mentaklid. Sebab dia nak bahas tentang dalil. Dia nak bahas tentang munaqashah dalalah. Tapi bila kita pergi lagi dalam berkaitan dengan ilmu dirayah dan riwayah, dia tak boleh pergi. Jadi macam mana kita katakan bahawa dia menganalisis dalil? Kan? Jadi saya nak katakan bahawa, saya nak sebut bahawa, ya, kita kena tengok. Jawapan kepada Tuan Basir tadi ni, kita kena tengok ya siapa yang cakap itu. Seperti Imam Bukhari cakap. Seperti Imam Ahmad, Imam Ibn Ma'in kata apa?
apa alasannya, barulah kita pertimbangkan alasan tersebut menurut ahli ilm. Tak berpada dengan kita berpegang kepada, oh ini kata dhaif, Albani kata dhaif, Arnaud kata hasan. No, kita kena check balik. Sebab tu dalam tesis master saya, kan, saya mengkaji balik ucapan ataupun jawapan-jawapan yang disahihkan oleh Al-Albani. Kan? Al-Albani kata sahih, Al-Albani kata dhaif. Saya check balik apa alasan Al-Albani. Dan saya berpendapat bahawa alasan Al-Albani itu ada betulnya dan ada yang kurang tepat. Ini kajian saya. Kalau salah, saya datangkan hujah baliklah, kan. Ada yang saya tak kurang setuju dan ada yang setuju. Ada yang ujahan Albani sangat ideal, sangat bernas. Tak ada yang sangat ringkas. Yang memerlukan penjelasan yang lain sebagainya. Dan kita tidak berpada dengan kita berpegang kepada Albani kata begitu, terus kita pegang sekian-sekian, kan. Ya. Tetapi, kan, Albani bila cakap sahih ni kena ambil perhatian lah. Kan, Albani bukan orang biasa-biasa. Kan, ahli ilm. Sebab ada orang kata, dengar kata Albani, ada buang terus. Kan, sabar dulu, tengok dulu Albani hujah ni kata apa. Ilmuwan, saya kata bahawa dia alim ilmu hadis. Tetapi kena check balik, kena tengok balik, pertimbangkan balik. Ya, Al-Arnaud kata apa, Ahmad Syakir kata apa, ya, Nuruddin Atir kata apa. Kena tengok, tuan-tuan. Kita berpandu kepada satu manhaj saja. Kita tengok semua. Apa, kita ada masalah, tuan-tuan sekalian. Sebab ada orang kata, oh, Nuruddin Atir ni dia pro sufi. Kita tak perlu nak tengok dia punya hujahan Syekh Nuruddin Atir. Jangan macam tu. Tengok juga sebab dia pun di kalangan para ilmuwan. Tengok Al-Arnaud kata apa, tengok Ahmad Syakir kata apa, kan. Tapi kalau dah hujahan-hujahan mereka tu sepakat, kan, Sufi pun sepakat, Salafi pun sepakat. No, kita kata apa lagi, tak payah buat kerja teruk dah, memang sepakatlah yang tu. Ataupun kalau benda-benda yang khilaf, perlu untuk kita lihat kembali. Ini kerja ulama, ini kerja sarjana dan pekaji hadis. Orang awam mungkin dah tak sempat nak cek dan sebagainya. Mungkin dah mereka merujuk kepada ustaz-ustaz yang mendalami ilmu ni. Kata, ustaz, tolong cek ustaz ni, percanggahan ni lagu mana contohnya. Ustaz ni pun buatlah kerja dia, ceklah pendapat Albani kata apa ni sekian-sekian. Macam tu lah apa yang saya nak respon dengan jawapan Tuan Basit. Wallahualam. Baik, soalan yang ketiga, berkaitan dengan lafaz. Soalan ketiga macam mana nanti Tuan Basit? Lafaz sujud dia nanti? Subhana Rabb, ni macam rokok tu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tambahan tu saya tengok dalam yang Tirmizi dengan syarah muhazzab dia kata dhaif. Tapi Albani kata sahih dalam sifat solat. Ya. Baik. Okey, terima kasih Tuan Masih. Saya faham soalan tu. Dia tambahan lafaz ni disebut sebagai ziyadatul thiqat. Nanti tu akan masuk tajuk tu. Ziyadatul thiqat ni tambahan lafaz. Ada hadis yang macam tu, ada dalam sanad yang lain ataupun dalam jami' yang lain ataupun sunan yang lain, ada tambahan lafaz. Sama ada tambahan itu datang daripada seorang perawi ataupun datang daripada sahabat ataupun datang daripada tabi'in dan sebagainya. Kita kena cek balik tambahan tu, sama ada tambahan itu sahih ataupun tidak, kita kena cek balik. Wallahu alam, secara amanahnya saya tak dapat pastikan sama ada tambahan lafaz yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi itu sahih ataupun tidak, ya. Kena bagi masa kat saya lah kalau Tuan Basit nak tanya saya kena bagi masa saya untuk cek balik tambahan lafaz yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi itu sama ada sahih ataupun tidak. Kan? Jadi kalau kata sahih, kita kata sahih lah. Adapun dalam konsep berdoa ni tuan-tuan sekalian, doa ni luas. Ya. Konsep doa ni luas, ya. Hatta doa ni tidak adalah hadis pun boleh kita berdoa. Betul tak tuan-tuan? Doa bil ma'thur dengan doa ghairul ma'thur. Boleh doa yang tidak ada dalam hadis pun boleh kita berdoa. Tapi dalam solat mesti kena ada dalam hadis dalam Quran lah. Betul. Adapun hadis ataupun doa di luar ni yang tidak ada dalam hadis pun boleh, bukan maksud tak boleh. Cuma yang afdal, yang terbaik adalah doa yang Nabi SAW yang mengungkapkan dalam hadis-hadisnya. Itulah yang terbaik. Ya, tuan-tuan sekalian, kita nak ambil doa yang terbaik lah. Rintihan apa yang paling terbaik melainkan rintihan yang pernah dinukilkan oleh Nabi Muhammad kekasih Allah SWT. Itu yang paling terbaik, kan. Wallahualam. Saya rasa tak jawab pasal soalan yang ketiga tu. Sebab saya nak kena pergi lagi dalam sikit berkaitan dengan dalil tu. Wallahualam, cuma saya nak sebut bahawa kena cek balik tambah lafaz Tirmizi tu betul ataupun tidak. Dah Albani kata dhaif, wallahualam, kita kena cek balik lah Albani kata dhaif apa.
Ada Albani kata sahih tak? Albani ya? kata sahih, Imam Tirmizi kata tak sahih. Tambahan Sorry. tu Balik boleh. Tuan Masih tahu tak sebab apa kata sahih? Albani kata sahih sebab apa? Saya tak tahu, tapi kebanyakan saya tengok dan dengar pada Maulana sendiri pun tambahan tu kata tak sahih. Tu saya nak tanya Ustaz tu, Albani apa alasan dia dikata sahih? Nanti Ustaz Wallahu alam. boleh tak? Kena Nanti cek Ustaz balik. datang kemudian Ustaz ni. Soalan Baik, last Ustaz. baik ya. Banyak soalan. Ustaz, soalan last ni luar kotak boleh Ustaz? Luar kota. Okey, sila. Okay, Ustaz pergi Mekah pun ni kan, umrah. Ya. Saya nak tanya tentang Telaga Izik yang dekat Masjid Quba Ustaz. Ada hadis ke memang digalakkan sebelum yang dia sebelah Masjid Quba Telaga Izik. Tuan Zaim kita pun pergi juga ni. Saya pergi sehari selepas dia pergi. Tu saya nak tanya tu, sekarang ni isu Telaga Izik tu Ustaz jawab sikit lah secara ringkas. Kena tanya Tuan Zaim Mutawif dia kata apa? Dia tak pergi. Memang ramai orang pergi tu Ustaz katanya. Tak tahulah, saya tanya ada mutawif tu, dia kata Nabi pernah guna air situ kan. Ya. Nabi mandi situ. Jadi adalah orang ambil air tu, tahulah minum ke apa, tapi payah sikit lah. Payah. Gitulah. Tapi orang Mekah situ lah, cerita-cerita mutawif apa, dia kata Nabi pernah mandi situ. Tu jadi air tu tak berhenti-berhenti ya. Jadi ini dah kan. Berkah lah. Saya rasa ilmuan hadis telah menjawab kot tentang Telaga Izik kan. Cuma macam ni lah, berkaitan dengan dakwaan ni mesti kena ada sumber. Kan? Lepas tu bila orang kata macam ni, orang kata ustaz ni sikit-sikit sumber, sikit-sikit kitab, sikit-sikit dalil. Iyalah, dah sandar kepada Nabi. Kan? Man nasaba ila Nabi. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, tak kiralah Telaga Izik ke, telaga apa pun sungai ke, mesti kena ada dalam kitab-kitab yang muktabar. Kalau tidak, orang boleh menabik dada bahawa telaga dekat belakang rumah saya, Sayyidina Osman pernah mai. Jenuh. Kan? Jadi jenuh lah macam tu. Jadi kita kata bahawa i'tid dalil, datangkan dalil, mana rujukan enta. Kadang-kadang orang Mekah ni pun memanglah Nabi duduk di situ. Kan? Ataupun Madinah memanglah Nabi di situ. Tetapi Abu Jahal pun boleh tahan juga. Kan? Abu Lahab pun duduk di situ juga di Mekah. Kan? Yang jadi isu ni Ustaz. Masa saya pergi tu, orang Malaysia ni, mutawif saya lah, siap ambil air tu nak balik buat ubat. Saya betul ke ni? Saya tak buat. Betul tu. Saya dia ambil air ni buat balik buat ubat, buat minum. Dia lebih kurang macam minum air Zam-Zam. Alah pula saya kata. Saya taklah kepala saya ni boleh tanya Ustaz lah. Jadi saya kata macam ni, saya respon macam ni ya. Pertama sekali saya nak kena tanya rujukan datang daripada mana tentang kewujudan Telaga Izik ni. Pertama. Yang kedua, jangan kita kata bahawa orang pergi Telaga Izik tu semua buat benda bid'ah. Jangan buat macam tu ya. Kita kena mu'tadil dalam hal ini. Kerana mungkin dia pergi situ untuk dia ambil air yang segar contohnya. Kan, ambil air yang segar contohnya. Ini saya nak sebut atas ni. Siapa tak setuju dengan saya, terpulanglah. Tapi saya nak respon macam tu. Tapi ada orang pergi sana nak ambil air segar, nak ambil air segar, nak basuh muka, nak ambil air sembahyang. Kan? Dan tidak beriktikad bahawa itu memang bukan datang daripada Nabi pun. Saya kira bahawa itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ialah mereka yang pergi ke telaga tersebut yang tak tahuan punca, tak ada nas ataupun tidak. Yang kedua, bahkan dia lebih meletakkan keafdalan ayat yang terdapat dalam Telaga Izik itu berbanding dengan ayat Zam-Zam. Ayat Zam-Zam secara sahih Nabi minum, para sahabat minum asal sahabat. Jadi itu yang jadi masalah. Itu yang dikatakan bid'ah. Ini dia kata bid'ah. Minta maaf saya guna ini ya. Adapun orang yang pergi atas dasar nak ambil air sembahyang, nak minum contohnya air yang segar, saya kira tak ada masalah. Tapi kalau kamu sandarkan kepada hal itu kepada Nabi, hal itu perlu datangkan i'tid dalil. Itu saja yang saya nak respon. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Tuan. Saya ada satu soalan pendek ya. Kalau sebuah hadis tu ulama mengatakan perawi tersebut memang selalu melakukan mudalis. Tapi dalam pernyataan Syekh Arnold mengatakan Syekh apa? Syekh Arnold. Syekh Al-Arnaud dia ya.
Syarnot mengatakan bahawa contohnya Bakiyah bin apa saya ingat um, Bakiyah bin Al-Walid, dia dalam satu hadis tu dia mengatakan hadis tersebut dia tidak melakukan taklis. Dia menegaskan hadis tu saja dia tak melakukan taklis, tapi hadis lain dia melakukan taklis lah. Siapa cakap? Al-Arnaud. Syekh Al-Arnaud dalam Okey. macam mana pandangan Ustaz lah? Okey, saya kira bahawa terima kasih Tuan Roslan. Okay. Sebenarnya itu di antara perincian dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Kan? Perincian. Ya, sebab kadang-kadang apabila seorang ulama menghukum dia tadlis, tapi rupanya ada ulama muhaqqiqin seperti Syekh Syu'id Al-Arnaud rahimahullahu taala, seorang yang alim daqiq dalam mentahqiq kitab-kitab besar. Dia seorang ulama di bumi Syria dan dia meninggal dunia di Jordan. Ya. Saya pernah buat satu lawatan pergi ke rumah dia. Syekh Syu'id Al-Arnaud. Ya, saya kira bahawa nukilah Al-Arnaud itu saya kira perlu kita ambil perhatian. Ya, kena tengok betul. Kalau iyalah betul, maknanya kita kena telitilah. Maknanya tadlis itu dalam hal yang beberapa hadis saja, tapi hadis yang lain dia tidak melakukan tadlis. Itu benda biasa. Bukan bermaksud tadlis itu kita menghukum semua periwayatan dan tadlis. Tidak. Ada hadis yang dia lakukan tadlis, ada yang benda-benda yang tidak melakukan tadlis. Dan hal itu, maklumat tersebut kita ketahui melalui ya ucapan-ucapan dan komentar ulama-ulama seperti Syekh Syu'id Al-Arnaud. Sebab tu saya tanya, siapa yang cakap macam tu? Al-Arnaud. Okey. Tapi kalau orang biasa cakap dan sebagainya, saya kata mana rujukan entah ataupun mana entah ambil daripada mana. Okey, kalau kamu kata Al-Arnaud, cantik. Maknanya ada sandaran, ada sarjana ataupun scholars yang menyebut begitu dan kita kena ambil perhatian. Sebab tu juga kalau tuan-tuan tengok dalam beberapa perbahasan berkaitan dengan orang yang tidak kuat ingatan, perawi yang tidak kuat ingatan, kan? Seperti mana saya pernah sebut pada pertemuan lepas. Tidak kuat ingatan tu, padahal ada orang ulama lain yang memberi penjelasan tentang ada orang yang tak kuat ingatan waktu dia tua, waktu dia muda dia ingat ingatan. Maknanya waktu dia riwayat hadis waktu dia muda, kita boleh ambil hadis dia. Waktu dia tua, waktu dia berusia, ingatan ini dia kuih bahasa Kedah kuih tumpui. Dia kuih tumpui. Jadi waktu periwayatan dia waktu dia tua, yang tu kita kena berhati-hati dalam penerimaan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih lah. Baik, sama-sama. Teruskan. Tak, satu soalan last. Ya. Ustaz, bagaimana macam mana ilmuwan kita lah orang Malaysia ni Ustaz. Kalau ulama nilaikan benda tu dhaif jiddan, tapi dia sendiri dia buat kerja. Contohnya dia ni seorang pelajar hadis juga. Maksudnya dia adalah PhD pun, tapi dia mengatakan ini boleh diamal. Sebagai contohnya doa yang dibaca orang katakan dalam mazhab Syafi'i, tapi saya tengok pun tak ada pun dalam mazhab Syafi'i ni. Sapu muka, sipah salam Ustaz ya. Dia baca doa bismillah, Allahumma hasib anni hamma wal hazan. Doa tu saya tengok dalam Syekh Ahmad Syakir dalam dia takhrij hadis dalam kitab Al-Azkar mengatakan hadis tu dhaif jiddan. Tapi orang pernah tanya, saya tengok dalam kuliah-kuliah dalam YouTube ni, ada setengah asatizah kita mengatakan benda ni boleh diamalkan. Bagaimana macam mana Ustaz? Ini komen Ustaz. Dhaif jiddan, tak boleh bawa hujah, tak boleh beramal dan tak boleh apa lagi, riwayat. Dhaif jiddan. Minta maaf saya sebut bahawa ia tiada nilai. Ia tiada nilai dalam syariat. Dhaif jiddan. Adapun dhaif yang ringan boleh untuk kita jadikan apabila dikumpulkan riwayat dia naik jadi martabat hasan li ghairihi. Dhaif jiddan ni maknanya dia tak boleh nak jadi hujah pun tak boleh, beramal pun tak boleh. Kalau hang kumpul 100 hadis dhaif jiddan pun tak boleh nak beramal. Ya. Tak boleh nak beramal. Tak boleh nak berhujah dengan hadis tersebut. Baik. Adapun pasal isu tentang
seperti mana kita memahami tentang konsep tentang doa ni luas. Adapun memahami tentang konsep tentang doa ni luas konsepnya. Ya, bukan bermaksud bahawa apa yang adalah hadis, walaupun hadis maudhu' ke contohnya, tapi maknanya elok. Saya kira bahawa walaupun maknanya apa panggil, tapi konsepnya luas. Konsep doa ni dia luas. Ya, dan doa yang terbaik pastinya doa datang daripada Nabi, dan doa ataupun perbuatan yang datang daripada Nabi. Adapun perbahasan tentang konsep doa seperti yang saya sebut tadi, dia luas. Ya. Dan doa pun apalah. Doa pun doa lah, pilih apa pun. Cuma janganlah ia bertentangan dengan usul-usul agama. Tak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan ajaran Nabi SAW. Itu boleh, doa tak ada masalah. Cuma dalam bab lepas mayang ni, tu sekalian, sepatutnya kita kena tengok macam mana kama ra'aitumuni usalli, ya. Kita kena tengok macam mana Nabi semayang. Lepas Nabi semayang macam mana, kita tiru cara tu lah. Kan? Kenapa kita pergi tambah benda lain? Kalau nak doa macam adalah hadis tu, doa selepas tu sikit lah. Janganlah doa ataupun doa selepas, maknanya kita kena tengok macam mana kita nak beramal merujuk kepada hadis-hadis yang sahih ataupun kepada cara Nabi beramal. Betul tak tuan-tuan? Kalau nak ikutnya, baik baca Quran satu Quran terus, lagi afdal. Kalau nak ikut afdal ni, baik baca satu Quran terus, lepas sapu tangan, baca satu Quran terus. Alif lam mim wa lama sangat ni, baca Quran, afdal. Lagi afdal. Jadi kita katakan bahawa dah begitu begitu juga persoalan tentang lafaz sayyidina dalam sembahyang, dalam solat kan. At-tahiyyatu mubarakatuh salawat tu kan, selawat kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada yang tambah sayyidina, ada tak tambah tidak sayyidina. Para ulama fuqaha berbeza pendapat. Ya, ada yang bolehkan, ada yang kata tak payahlah tambah sebab dah Nabi baca dah hadisnya tak payah bubuh sayyidina dalam solat. Kalau tanya saya, ya, dalam solat tak payah bacalah sayyidina kerana Nabi sebut secara jelas lafaznya begitu. Adapun nak sebut sayyidina selepas solat, kan? Kalau tanya saya, tanya orang lain mungkin berbeza jawapan. Kalau tanya saya, siapa nak baca sayyidina, silakan baca. Siapa tak mau baca sayyidina, silakan. Tapi dalam bab solat, seelok-eloknya tak payahlah bubuh sayyidina kerana solat ni ibadat khusus. Yang ibadat yang Nabi cerita, Nabi menyebut tentang secara jelas lafaz yang apabila kita solat. Adapun luar solat, maknanya ia terdedah dengan perbandingan ulama. Ada yang cenderung kita tak boleh nak paksa orang untuk orang cenderung dengan pendapat kita. Adapun kita cerita bahawa, tapi kalau tanya pendapat saya, apa yang saya buat, saya tak baca sayyidina kan di luar solat pun. Tapi kalau orang lain nak baca, silakan kerana itu khilaf. Jadi itu yang saya nak sebut tentang apa yang berlaku. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, sama-sama. Salam ya. Ada soalan betul satu Ustaz tak baca saya rasa. Ya. Okey, saya tanya soalan. Saya nak tanya sebab saya ada buku yang hadis tu, dia tulis macam ni, saya meriwayatkan hadis ni dalam bab ini dengan guru saya, dia dengan bersanad lah, guru saya tu tak disebut lah kan, dengan bersanad bersambung kepada contoh macam hadis inama imalu biniyat tu kan, Umar bin Khattab. Macam mana Ustaz dengan buku macam ni? So dia tulis. Okey puan. Dia tak ada, dia cuma istilah saja. Riwayat dan sanad tu sama. Riwayat ni ialah rantaian riwayat tu. An. Sanad tu ialah sanad itu sendirilah perawi tu. Dia sama je dengan kalau riwayat dan sanad itu ialah sama saja. Okey, ini ada masalah. Okey nah. Maknanya sama. Allahu a'lam. Okey, ada soalan lain. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Boleh tanya satu soalan lagi? Ya, sila. Ustaz, Dah lama tak buat kuliah di situ kan. Okey, silakan. Macam Sunan Ad-Darimi kan yang Ustaz buat PhD tu. Kenapa dia tak dimasukkan jadi kutubus sitah, menggantikan Ibnu Majah kan? Sedangkan Imam Darimi ni dia guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim.
Dia punya sanad pun dekat juga, 3 orang perawi kadang-kadang. Macam mana Ustaz? Okey. Dia sebab tu para ulama membahaskan ya, kitab utama dalam bidang hadis ni iaitu Kutubus Sittah. Saya kajian awalnya saya buat Kutubus Sittah. Tapi supervisor kata kajian PhD ni tak cukup dengan Kutubus Sittah, kena tambah Kutubus Tis'ah. Kan? Sittah tak cukup. Tak cukup sampai Sittah 6 tu. Sebab apa Sittah ni antara kitab rujukan utama dalam bidang hadis yang dipastikan ya kekurangan mengandungi hadis-hadis dhaif dalamnya. Okey, kekurangan hadis dhaif dalamnya dan merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kutubus Sittah tu. Adapun tambah lagi 3 ni tuan-tuan, seperti Sunan Darimi, Muwatta Imam Malik dan juga Musnad Imam Ahmad, itu mengandungi kadang-kadang ada banyak lagi hadis-hadis yang tak dapat dalam Kutubus Sittah. Dan ada peranannya. Ada peranannya. Tu pun tahap kesahihannya pun hebat juga. Tapi kalau nak banding ke 6 Kutubus Sittah ni, rankingnya yang ni lagi hebat lagi. Tuan-tuan boleh faham tak? 6 ni lagi hebat lagi. Dari sudut kandungan hadis sahih ada dalam tu, kekurangan hadis-hadis yang bermasalah dalam tu, 6 ni lagi hebat lagi. Sebab tu turutan-turutan ulama ni ada sebab. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, sebut Daruqutni, ada dia ada sebab-sebabnya. Ya, dan tambah 3 ni para ulama mendapati bahawa mengandungi juga hadis sahih seperti yang Tuan Ruslan sebut tadi ni, tetapi ada juga tak terlepas juga hadis-hadis dhaif yang ada dalam tu. Jadi para ilmuwan dia kena buat kerja lebih sikit lah kalau tengok hadis yang terdapat dalam Musnad, dalam Muwatta dan juga dalam Musnad Darimi, Sunan Darimi. Kena buat kerja lebih sikit, kena tengok lagi. Sebab ketiga-tiga kitab ni pun ada jasa mereka, ya, bukan tak ada jasa, sangat hebat. Seperti Musannaf Abdul Razak, sangat hebat tuan-tuan. Tok Mufti mesti kena merujuk kepada kitab Musannaf Abdul Razak dan sebagainya, kerana itu ada kalam-kalam fatwa-fatwa sahabah dan sebagainya untuk kita boleh ambil dan untuk kita dalam istilahnya apa panggil mengeluarkan hukum dengan tepatlah, maknanya dengan kemas. Dengan kemas. Disokong dengan kalam sahabah, disokong dengan fatwa sahabat, fatwa tabi'in. Begitu saya nak sebut. Jawapannya ialah dia melihat kepada ranking itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, sama. Ada soalan lagi? Saya kata tak ada ke no. Esok kita jumpa lagi esok. Esok kita jumpa lagi nah. Baik. Okey, jadi kalau tak ada apa, takat tu dulu perbahasan kita berkaitan dengan ilmu asas bagi ulum hadis. InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi perbahasan berkaitan dengan kisah-kisah yang tidak sahih di meja penceramah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang banyak kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita mendalami ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan. Ila liqa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.